Malaysia berduka, 7 buah negeri dilanda banjir yang besar. Kita saksikan di media sosial juga anda saksikan bagaimanakah dahsyatnya banjir pada kali ini, dan malah yang diperkatakan mungkin ini juga yang paling teruk kita pernah saksikan sejak banjir yang melanda Kelantan pada 2004 sebelum ini kita saksikan. Dan juga pada sebelah pagi tadi kita berbual Datuk Nur Hisham Mohamad, pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Malaysia, yang menerangkan beberapa angka dan juga perkara-perkara penting, fakta-fakta penting. Setakat ini menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat sendiri 13,000 lebih mangsa telah pun dipindahkan melibatkan 24 buah daerah, dan juga banjir ini adalah banjir yang terburuk dalam tempoh 24 jam sahaja. JBPM rekodkan 1,800 panggilan kecemasan dan juga seluruh negara, dan juga sebahagian besar adalah di Selangor sendiri. Kita saksikan rumah-rumah ditenggelami air dengan begitu dahsyat sekali, dan juga pertolongan juga gagal disampaikan ke kawasan-kawasan terjejas disebabkan oleh kesukaran pasukan bomba untuk sampai ke kawasan tersebut. Itu juga apa dikatakan oleh Datuk Nur Hisham, yang berkata bahawa halangan besar untuk memasuki kawasan tersebut disebabkan oleh kenderaan-kenderaan yang tersekat di laluan, di highway, di jalan raya dan sebagainya, menyebabkan untuk jentera-jentera bomba untuk sampai ke lokasi berdepan kesulitan dan juga kesukaran. Hari ini juga Jabatan Bomba akan cuba menggunakan laluan udara sekiranya cuaca mengizinkan untuk menghantar bantuan. Jadi ini yang diharapkan oleh pasukan bomba untuk mangsa-mangsa terus bersabar dan juga tekad dan juga cekal, kerana bantuan akan terus dihulurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga agensi-agensi yang terlibat. Dan bukan itu sahaja apa yang disifatkan oleh Jabatan Bomba, iaitu Datuk Nur Hisham sendiri, hujan yang kita terima pada ketika ini bersamaan nilainya seperti hujan sebulan yang dihadapi oleh Malaysia pada tempoh-tempoh hari biasa. Jadi ini menyebabkan keadaan banjir pada ketika ini, dan juga ada juga kawasan banjir yang mana kebanyakan penduduk tidak menjangka banjir, ataupun kawasan ini tidak pernah mengalami banjir sebelum ini. Justru penduduk-penduduk tidak menjangkakan banjir berlaku. Jadi ini memberikan kejutan kepada mereka, tidak bersiap siaga dan sebagainya. Ini antara realiti yang kita bawakan di Esok Wani, di platform kami, di semua media sosial kami paparkan kepada anda bagaimanakah keadaannya. Rakan-rakan setugas juga pergi ke kawasan-kawasan terjejas sejak malam tadi untuk kita melihat bagaimanakah keadaannya, dan sejak awal pagi tadi kita dah membawakan bagaimanakah keadaan mangsa-mangsa usaha mencari dan juga menyelamat dan juga membantu mangsa-mangsa banjir. Dan sudah pasti segenap aspek kita lihat apakah yang menjadi punca kepada banjir pada kali ini selain daripada taburan hujan yang lebat pada ketika ini. Untuk jam ini sehingga ke tengah hari nanti kami akan membawakan perbincangan dan juga melihat situasi semasa, kemas kini semasa mangsa-mangsa banjir, usaha membantu mangsa-mangsa banjir dari masa ke masa. Tapi pada jam ini saya nak bersama dengan seorang tetamu saya pada jam ini, bersedia di talian pengerusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, yang juga pakar klimatologi, iaitu Profesor Dr. Fredelin Tagang, yang bersedia pada ketika ini. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Bantu kami untuk fahami, kerana apabila hujan ataupun banjir ini berlaku, kita mengaitkan dengan taburan hujan yang lebih lebat. Malah Jabatan Bomba dan Penyelamat mengatakan bahawa hujan yang kita saksikan pada ketika ini bersamaan nilainya adalah sebulan hujan yang kita saksikan pada hari-hari biasa. Namun apa perkaitannya dengan mungkin climate kita pada ketika ini, perubahan climate dan sebagainya? Bagaimana untuk kita memahami kesemua faktor-faktor ini? Adakah ia ada perkaitannya, Prof? Selamat pagi, Saudara Najib. Terima kasih menjemput saya. Saya harap penonton boleh mendengar suara saya. Saya sebenarnya berada di Prediction. Dan keadaan pagi ini walaupun masih berawan tapi agak tenang. Anginnya tidak seperti semalam dan juga hari petang Jumaat yang begitu kuat sekali di kawasan sekitar Prediction. Ya, saya rasa apa yang kita alami cuaca ekstrim ini amat teruk sekali lah. Kemungkinan tak pernah berlaku sebelum ini. Walaupun sistem itu sebenarnya pernah kita alami di selatan, di bahagian Johor dulu. Sekejap saya terangkan apa sistem itu sebenarnya. Tapi apa yang berlaku sebenarnya ada beberapa faktor yang menyumbang. Yang pertama sekali yang saya nak sebut sini adalah curahan hujan yang tinggi di kawasan Selangor, di kawasan Negeri Sembilan, Kuala Lumpur terutamanya, adalah disebabkan oleh lekukan
tropical depression yang berlegar di Selat Melaka. Dan ini sebenarnya adalah sistem tekanan rendah yang putarannya adalah bersifat melawan jam, anti-clockwise, dan kalau begitu angin itu bertiup ke arah daratan, ke arah negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, dan ini membawa kelembapan dan hujan yang tinggi, apa yang kita alami lah seperti yang disebut tadi ya. Tapi sebenarnya sistem ini bermula daripada tekanan rendah yang dikesan di Laut Cina Selatan, bergerak ke arah barat, dan sistem ini kalau mengikut Joint Typhoon Warning System, dia dikenali sebagai Tropical Depression 29 West, dan dia bergerak ke arah Terengganu, dan of course saya rasa dalam Jumaat atau Khamis yang lepas, negeri-negeri di pantai barat mengalami banjir juga di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang. Dan sistem ini bergerak ke seterusnya ke tengah semenanjung Malaysia dan diramalkan akan lenyaplah. Tetapi apa yang berlaku apabila sampai di Selat Melaka, remnants, kesan-kesan tinggalan sistem ini sebenarnya mengukuh. Dan itu yang menjadikan tropical depression ini mengukuh dan menyebabkan hujan yang begitu tinggi di negeri-negeri yang di sebelah pantai barat ini, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan terutamanya. Jadi ada beberapa faktor yang menyumbang ini. Satu, tropical depression itu yang bergerak daripada Laut Cina Selatan yang saya sebut tadi. Kedua, dalam masa yang sama sebenarnya, kita pun tahu ada taifun yang kuat yang merentasi selatan Filipina. Dan taifun Taufan ini sebenarnya apabila dia berada di Laut Cina Selatan, selepas dia melepasi Filipina, dia mengukuhkan luruan sejuk, angin timur laut yang kencang. Dan itu menyediakan kelembapan dan juga daya putaran kepada sistem tropical depression, lekukan tropika yang di Selat Melaka itu mengukuh. Jadi kalau tanpa itu, sistem ini tak akan mengukuh. Okey. Dia tak akan mengukuh kalau tanpa pengukuhan luruan sejuk tadi disebabkan oleh taufan yang sekarang ni sebenarnya berada di Vietnam, di perairan Vietnam, taufan ini. Dan kita nampak sekarang dia agak calm. Kalau di PD ni pun kita tak seperti biasa berawan tapi angin tidak ada sebab taufan itu betul-betul sekarang berada di perairan Vietnam dan dia menghadang luruan sejuk ini, dan dengan begitu moisture pun, kelembapan pun kurang, dan daya putaran yang menghidupkan semula tropical depression ataupun lekukan tropika di Selat Melaka ini sudah tidak ada. Jadi sistem ini dying out. Dan saya rasa keadaan kita akan betul-betul baiklah. Tapi kesan dari segi banjir dan sebagainya mungkin, saya bukan pakar tapi mungkin akan berterusan dalam sehari 1-2 hari inilah. So mungkin setakat itu dulu, Saudara Najib. Yeah. Tapi kalau saya boleh ulas juga, sebenarnya bukan pertama kali sistem sebegini berjaya merentasi semenanjung Malaysia. Dulu tahun 2001 kita ada dipanggil Taufan Bame yang merentasi bahagian selatan semenanjung Malaysia yang menyebabkan
banjir di Johor juga ya. Jadi sistem yang sama, tropical depression, dan dia berjaya ke arah bergerak ke arah barat, dan ketika dia mencapai tahap taufan, skala taufan, daripada tropical depression ini mencapai skala taufan yang dipanggil sebagai taufan Bami yang tahun 2001 ya. Jadi sistem yang lebih kurang sama lah. Saya setakat itu dulu, Saudara Najib. Mungkin kalau ada soalan dan sebagainya, saya akan jawablah. Prof, kalau boleh sekejap lagi saya nak minta Prof berikan dalam bentuk analogi kerana mudah untuk orang ramai faham mungkin, kerana ini adalah seperti yang Prof sebutkan tentang tropical depression, taufan Rai yang melanda dan bergerak ke arah Vietnam pada ketika ini. Saya nak minta Prof tunggu di talian dan juga mungkin kalau boleh memikirkan sedikit analogi yang mudah untuk orang ramai fahami bagaimanakah pergerakan yang Prof maksudkan seperti tropical depression ini. Namun terlebih dahulu saya nak bersama dengan rakan setugas Gigi Ahmad, kerana kita ingin menunjukkan bagaimanakah pergerakan angin hujan di kawasan rantau ini supaya kita faham apakah yang berlaku pada ketika ini, pada saat ini dan juga real time pada ketika ini. Gigi, kalau boleh tunjukkan peta kita. Okey, sebentar lagi Gigi akan membawakan keadaan ataupun bagaimanakah peta ini menunjukkan bahawa daripada taufan Rai yang sedang bergerak ke Vietnam pada ketika ini membawa angin ke arah Malaysia dan juga taburan hujan yang lebih banyak. Kalau sebelum ini kita melihat taburan hujan itu mungkin banyak di sekitar Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan di pantai barat, tapi kini berada di pantai timur semenanjung Malaysia. Itu keadaan semasa yang berada pada ketika ini taburan hujan tersebut. Gigi, tunjukkanlah petanya Gigi. Baik, terima kasih Najib. Ini serapan data daripada windy.com yang mana kalau anda lihat ketika ini merupakan kalau anda boleh tengok bagaimana gerakan angin ketika ini datang ke Malaysia. Namun kalau kita tengok sebenarnya dari mana asalnya angin ini, kalau boleh dilihat ada pusaran di situ, ini kita namakan sebagai taufan Rai yang berasal dari rentasan yang merentas Filipina dan juga Vietnam. Dan manakala angin itu pergi ke arah Malaysia dan juga Indonesia, walaupun kita sebenarnya tidak kena sangat angin daripada taufan Rai ini, tetapi kita terkesan dengan taburan hujan yang tinggi. Dan kalau saya boleh bawakan untuk mengenai taburan hujan di sekitar Malaysia ini, kalau anda boleh lihat warna merah itu merupakan semakin pekat warna merah itu sebenarnya semakin tinggi taburan hujan di situ. Kalau di Malaysia, taburan hujan yang ketika ini kalau boleh kita tengok paling tinggi berada di sekitar Cukai, Kuantan, Pekan, Muazzam Shah, Temeloh, Pahang, Cerantut, Kuala Tahan, Pos, Buntu dan juga Bentong. Ini kita tengok warnanya merah, pink, purple di situ menandakan bahawa taburan hujannya sangat tinggi di kawasan sini. Kalau di Kuala Lumpur pula, kalau kita boleh bawakan Kuala Lumpur, manakala Kuala Lumpur taburan hujan di sini kita lihat masih ada, belum lagi reda. Dan kalau kita tengok daripada serapan daripada windy.com ini, sekitar hari ini kita jangkakan taburan hujan akan tinggi pada pukul 8 pagi sehingga 11 pagi. Dan taburan hujan ini kalau kita tengok hari keesokannya, Isnin 20 hari bulan, semakin hari semakin reda hujan dan kita jangkakan ia akan berhenti ataupun cuaca semakin baik pada sekitar Selasa, yang mana hujan sikit dan taburan hujan semakin berkurangan dan mungkin reda sekitar Selasa. Itu kalau di Kuala Lumpur. Kalau kita tengok taburan hujan yang tinggi ketika ini yang berlaku di Malaysia di sini, kalau saya boleh ambil salah satu negeri di Kuantan misalnya, bagaimana sebenarnya hari ini hujan lebat dijangka sehingga pukul 5 petang ini untuk hari ini. Manakala ia akan reda untuk keesokannya kalau ikut serapan daripada windy.com ini, dan mungkin akan cuaca mula cantik pada sekitar hari Selasa ataupun hari Rabu. Ini kalau di Kuantan, yang ketika ini kalau anda nampak warna merah ini pada waktu ini taburan hujan tinggi, maksudnya tengah hujan lebat lah di Kuantan. Semakin warnanya semakin pekat, itu menandakan taburan hujannya semakin tinggi. Dan itu yang boleh saya bawakan. Tetapi untuk kalau kita boleh lihat kitaran angin itu sekitar
Kalau saya lihat tadi pada hari Selasa kita lihat kemungkinan angin akan beralih ke Laut Cina Selatan. Ini pada hari Selasa kita jangkakan. Yang mana taufan Rai itu kita tengok taburannya anginnya akan pergi ke arah Thailand, Phuket, Thailand dan juga Laut Cina Selatan di sini. Saya kira itu saja Najib kalau saya boleh bawa rangkuman sedikit sebanyak berkaitan dengan taburan hujan di negara kita di Malaysia ini. Okey, itu bagaimana kalau kita melihat bahawa pergerakan angin dan juga hujan real time waktu yang berlaku pada ketika ini sudah pun bergerak ke arah pantai timur itu berbanding dengan Kuala Lumpur. Seperti kita saksikan pada pagi ini di Kuala Lumpur dan Selangor hujan sudah pun reda. Di beberapa kawasan adalah hujan renyah sikit dan sebagainya, namun tidak seteruk seperti sebelum-sebelum ini. Prof, masih berada di talian pada ketika ini, bantulah kami untuk faham pergerakan ini. Adakah ini sesuatu yang normal pada musim-musim hujung tahun sebegini, Prof? Nak dikatakan normal tak juga. Saya rasa ini agak luar biasa. Pertama sekali saya nak sebut Windy.com itu sebenarnya produknya adalah bersifat ramalan, bukannya pencerapan. Itu sebenarnya saya bermodal. Tapi it help us to understand apa yang berlaku. Kalau disebut normal atau tidak, saya rasa tak normal. Tapi kita masih berada dalam musim tengkujuh. Dan apabila musim tengkujuh berlaku, seperti yang kita tahu, ada ketika kita akan mengalami apa yang dipanggil sebagai angin monsun timur laut yang kuat, yang dipanggil sebagai luruan sejuk. Dan dalam keadaan begitu, pastinya curah hujan tinggi di pantai timur, di pantai di negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dan juga Johor. Dan seperti sebelum ini kita mengalami banjir besar 2014, 2007, 2006 begitu disebabkan sistem-sistem begini. Dan ada faktor lain selain daripada itu, misalkan 2014 itu dan 2007 kita ada fenomena yang dipanggil sebagai Maiden Julian Oscillation yang menyumbang juga, tapi pada ketika ini dia tak ada. Maiden Julian Oscillation tu dia tidak memainkan peranan. Yang memainkan peranan seperti yang saya kata tadi adalah pergerakan ke arah barat tropical depression ni. Jadi kalau penonton tak berapa jelas apa sebenarnya tropical depression, dia seolah-olah macam mini typhoon jugalah. Mini taufan bersifat tekanan rendah yang anginnya berputar seperti taufan juga, tetapi kekuatannya itu tidak mencapai taufan dan daya rotation itu, daya putaran itu bukan disebabkan oleh daya putaran bumi yang diperlukan oleh taufan, tetapi boleh disumbangkan oleh angin yang kencang, angin timuran ataupun angin timur laut yang kencang itu. Jadi ini yang berlaku. Sistem itu bergerak daripada Laut Cina Selatan sebelum ini, bergerak ke arah pantai timur semenanjung Malaysia dan menyebabkan banjir, hujan yang lebat dan banjir di Kelantan dan juga di Terengganu dan juga Pahang. Seperti yang saya sebut tadi, Joint Typhoon Warning Center di Hawaii meramalkan sistem ini yang lemah, boleh dikatakan lemah lah sistem ni. Tropical depression yang agak lemah. Dia akan disepit, dia akan lenyap apabila dia merentasi semenanjung Malaysia. Tetapi apabila dia sampai ke Selat Melaka, dia menjadi kekal di situ daripada hari Jumaat, petang Jumaat dia kekal dekat situ dan dia tak bergerak terus ke Sumatera. So ini disebabkan saya rasa ada satu sistem lagi yang di Lautan Hindi yang menghalang pergerakan terus ke Lautan Hindi sistem itu. Jadi dia lebih sehari mungkin dekat 2 hari dia duduk dekat Selat Melaka ni mengukuh, dan pengukuhan itu disumbangkan oleh angin yang kencang apabila taufan Rai itu berada di Laut Cina Selatan. Jadi luruan sejuk itu kuat dan
menyediakan daya putaran itu, dan itu yang sebenarnya mengukuhkan luruan tropical depression ini ataupun lekukan tropika ini. Dan too bad dia tak bergerak, dia stationary ya di kawasan Selat Melaka, dan ini yang sebenarnya menyebabkan hujan yang begitu lebat di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, dan agak unusual, agak jarang berlaku sebab dalam keadaan biasa curahan hujan di musim tengkujuh begini hanya berlaku di pantai timur dan jarang sekali berlaku begitu teruk sekali lah seperti apa yang kita hadapi ketika ini di negeri-negeri di pantai timur, terutama Selangor dan juga Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Prof, lekukan tropika yang tidak bergerak ini di Selat Melaka ini berapa lama pada jangkaan Prof, pada hemat Prof akan kekal di situ? Saya rasa daripada hari Sabtu. Daripada hari Jumaat, petang Jumaat, dia mengukuh pada hari Jumaat itu. Sebab saya sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, saya sekarang berada di Port Dickson dan saya sampai di Port Dickson ini setelah petang Jumaat. Dan keadaannya teruk sekali. Petang Jumaat di Port Dickson ni angin begitu kuat, Jadi saya menjangkakan pengukuhan itu berlaku sekitar mungkin petang Jumaat lah. Okey, itu keadaannya pada ketika ini. Prof, terima kasih kerana memahamkan kami tentang apa yang kita hadapi pada ketika ini. Profesor Dr. Fredelyn Tagang, Pengerusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga pakar klimatologi, berkongsikan pandangan dan juga fakta tersebut bersama dengan kita, dan kami sebentar tadi bawakan juga windy.com. Ini adalah ramalan dan juga untuk bergerak ke hadapan. Bacaan ramalan ini mungkin biasalah kalau ramalan ini ada ketepatannya, ada juga ada kalanya tidak tepat dan sebagainya. Namun ini berdasarkan dengan carapan-carapan data sedia ada, dan kita membuat ramalan melalui windy.com ini, dan juga inilah yang kita saksikan pada ketika ini. Baik, bukan itu saja, kita juga nak terus bersama dengan siapa pada ketika ini? Okey, kita bersama dengan salah seorang mangsa banjir ya pada ketika ini, Ilma Haifa Muhammad Fuad, yang bersedia di talian pada ketika ini. Ilma, kalau boleh dikongsikan bagaimana keadaan pada ketika ini? Keadaan makin parah sekarang, air makin naik dan kami juga memerlukan bantuan sebab ada kawasan-kawasan yang semua penduduk-penduduk masih lagi ada di atas bumbung surau, bumbung sekolah, bumbung rumah yang masih lagi belum dapat bantuan. Tetapi ketika ini adakah hujan masih lagi turun pada ketika ini, Ilma? Hujan masih lagi renyai sikit. Masih lagi lah, cuma dah tak adalah selebat semalam. Tapi ini masih lagi hujan dan kami sebenarnya dah terkepung. Adakah air kelihatan surut ataupun masih lagi pada tahap yang sama pada ketika ini? Tak, air makin naik setakat pukul 5 pagi tadi dan pukul 7 pagi tadi. Gambar-gambar yang dikongsikan di WhatsApp, di Facebook, air masih lagi berada di tahap yang membimbangkan. Ada tak sesiapa yang menghubungi Ilma ataupun sesiapa yang berada di kawasan yang Ilma berada pada ketika ini untuk menghulurkan bantuan? Kerana pagi tadi kita menemu bual bomba mengatakan bahawa kesukarannya adalah untuk mengakses tempat tersebut kerana faktor banjir. Ya, betul. Ada ataupun tidak? Memang tak ada bantuan. Sekarang ni masih lagi perlukan. Baru sekejap tadi saya mendapat tahu yang masih lagi ada beberapa orang dalam 10 hingga ke 20 orang warga emas dan juga kanak-kanak berada di bumbung rumah. Masih lagi belum dapat bantuan. Daripada pagi tadi sampailah sekarang mereka masih lagi berada di atas bumbung rumah. Okey, yang berada di atas bumbung rumah ini bagaimana keadaan mereka kerana hujan masih lagi turun? Adakah mereka berpayung, pakaian mereka dan sebagainya? Bagaimana kalau boleh digambarkan kerana kami tidak melihat visual tersebut, kalau Ilma boleh ceritakan? Tidak ya, tak ada payung, mereka semua selai sepinggang dan amat membimbangkan untuk orang-orang tua, warga-warga emas tu yang perlukan bantuan perubatan, anak-anak kecil. Memang semuanya selai sepinggang tanpa ada topi atau payung atau sebarang perlindungan lah.
Okey. Ini di kawasan ni spesifik, kalau Irma boleh beritahu di kawasan mana ni sebenarnya ni? Di Taman Seri Nanding, Hulu Langat dan juga di Sungai Lui. Okey, Sungai Lui. Itu keadaan semasa. Kita akan cuba, insya-Allah kalau Irma nanti boleh membawakan visual juga, boleh hantar guna WhatsApp pun tak apa, kita akan gunakan insya-Allah selepas ini untuk kita saksikan keadaan semasa. Bukan itu saja, kita juga adalah rakan setugas kita yang pada ketika ini Anwar Mat Saad yang Anwar Mat Saad ini antara yang pertama rakan setugas di Sarawani yang melaporkan kepada kami pada 3 hari ataupun 2 hari lepas, tidak silap saya, mengatakan bahawa kawasan rumah dinalaki air pada ketika itu. Namun pada ketika itu banjir belum seteruk apa yang kita saksikan pada hari ini. Mungkin saudara Anwar boleh kongsikan keadaan semasa pada ketika ini. Bagaimana kawasan sekitar kalau boleh dikongsikan? Assalamualaikum. Kalau mengikut keadaan sekitar pagi ini berlaku lagi kenaikan air daripada lebih kurang pada pukul 6 pagi, mana kalau daripada semalam tu kawasan saya ni kalau ikut dah 3 kali lah, mana pasang surut dah 3 kali dah. Mana macam pagi ni paras air yang naik tu dalam sekitar antara 1 kaki ke 2 kaki. Di kaki ke 2 kaki di paras mana? Betis? Paras lutut lah. Paras lutut. Okay. Lebih daripada lutut. Okey. Itu keadaan semasa. Kalau rumah Encik Anwar masih lagi ditenggelami air pada ketika ini? Sekarang ni masih lagi ditenggelami. Jadi barang-barang yang kita dah susun daripada semalam tu makna tak boleh buat apalah. Makna kita remain sajalah supaya tak ada lagi yang tenggelam kan. Sebab rumah pun semua... kalau dalam rumah tu kira dalam antara setengah ke 1 kaki lah dia punya paras air yang masuk. Okey. Bagaimana dengan jiran-jiran, keadaan semasa? Adakah mereka berada di kawasan rumah ataupun sudah dipindahkan ataupun berpindah ke tempat yang lebih selamat ataupun sudah ke TPS? Setakat ini kebanyakannya masih lagi berada dalam kawasan rumah masing-masing sebab paras air yang naik tu dia kira dia tidaklah laju, so masih lagi boleh bertahan. Cuma itulah kenderaan semua terpaksa diletakkan di luar jalan lah supaya tidak tenggelam. Tapi ada juga kenderaan yang tenggelam? Ada yang tenggelam. Bagaimana sebenarnya sebelum ini? Adakah ini pernah berlaku banjir sebegini di kawasan kejiranan Encik Anwar sendiri? Kalau ikut belum pernah berlaku seteruk beginilah. Macam rumah saya pun sepatutnya kalau mengikut pengalaman sepanjang dalam 30 tahun saya tinggal di sini ni, tak pernah lagi banjir yang paras air dia sampai masuk kat dalam rumah lah. Tapi kali ini memang masuk penuh dalam rumah. Memang penduduk tidak menjangkakan air akan datang dengan begitu pantas pada awalnya lah kan? Iya, betul. Okey. Pada ketika ini adakah sebarang bantuan sudah dihulurkan oleh pasukan penyelamat dan sebagainya? Setakat ni belum nampak apa baik. Bagi kawasan kediaman saya lah belum nampak apa-apa lagi. Cuma daripada tinjauan yang saya buat pagi ini, kawasan Rantau Panjang, Jalan Kapak tu semua kebanyakan rumah memang tenggelam lah. Dia naik ke air. Okey. Kita ini keadaan semasa, sebab tu kita menghubungi Bomba pada pagi tadi mengatakan bahawa ada beberapa kawasan terputus untuk cara mereka menyampaikan bantuan kerana sekatan jalan raya disebabkan oleh kenderaan yang terpaksa dia dihentikan di jalan raya ketika mereka tersangkut dan sebagainya. Itu keadaan realiti semasa. Mungkin berbeza kawasan berbeza keadaannya, dan juga pihak Bomba dan penyelamat sendiri berjanji bahawa usaha ini akan diteruskan. Kita harap mangsa-mangsa bersabar seperti Encik Anwar, rakan kita juga Ilma terus bersabar dengan dugaan ini. InsyaAllah kita Sarawani akan terus membawakan perkembangan terkini untuk kita memahami dan juga orang kata apa menyampaikan maklumat terkini, maklumat ini supaya kita faham di mana kawasan terjejas teruk dan bantuan yang diperlukan segera. Kita faham semua pihak pada ketika ini sedang pun menaruhkan usaha mereka untuk membantu bangsa-bangsa Bangjai pada ketika ini. Namun pada saat ini insya-Allah kita melihat hujan sudah pun renyai, berhenti, tidak selebat seperti sebelum ini. Kita sama-sama doakan supaya keadaan kekal seperti ini. Pada masa ini kita nak bersama dengan seorang lagi mangsa banjir di Klang yang bersedia pada ketika ini, Azianti Saroni yang bersedia talian. Assalamualaikum Azianti, kalau boleh diceritakan, tadi rakan-rakan tugas kami pun ceritakan bagaimana keadaannya, ada yang tenggelam sampai ke bumbung, ada yang tenggelam hanya separat lutut dan sebagainya. Di kawasan Azianti sendiri, kalau boleh diterangkan bagaimana keadaannya?
Okey, Waalaikumsalam Najib. Saya, kawasan yang terjejas adalah Taman Cepaka Sari Fasa 3, Batu 4 Jalan Kapal. Terjejas sampai paras lutut, ya betul. Tapi kalau paras lutut tu kita dalam rumah lah. Kalau kita keluar ke jalan raya, dia boleh cecah sampai paras peha sebenarnya. Memang dalam keadaannya itu. Dan juga adakah penduduk-penduduk berada di dalam rumah? Bagaimana mereka berada di kawasan mana untuk mereka mungkin juga tidur pada malam tadi? Macam mana keadaannya kalau boleh dikongsikan? Setakat yang saya terima maklumat, sampai semalam memang kawasan perumahan sekitar memang dah diarahkan keluar pergi ke pusat pemindahan. Yang pusat pemindahan yang terdekat dekat sekolah agama Batu 4 dengan sekolah kebangsaan Taman Kelab Utama. Itu adalah jalan kaki. Dan ada juga yang pergi ke rumah-rumah saudara mara yang berdekatan. Ke pusat PPS itu dibawa oleh anggota bomba ataupun boleh pergi berdekatan? Bagaimana keadaannya? Untuk yang awal-awal yang terjejas dalam pukul 12 tengah hari semalam, kebanyakannya pergi ke pusat pemindahan dengan sendirilah, lebih kepada dengan selamatkan diri sendiri. Yang saya dapat maklumat yang pergi ke dengan bantuan bomba pun agak lewat sedikit sebenarnya. Apa antara kesukaran? Kerana tadi rakan tugas kami menceritakan macam mana warga tua, warga emas terpaksa duduk di atas bumbung, bantuan belum tiba kerana terputus cara untuk menyampaikan bantuan, tapi di kawasan Azianti ini PPS boleh within reach lah ya untuk sampai dan sebagainya. Bagaimana realiti itu? Adakah nampak cerita sisi ini, warga emas dan sebagainya boleh dikongsikan? Kerana kita ingin faham apa realitinya. Begitu banyak sekali maklumat yang kita dapatkan di media sosial dan juga dikongsikan. Di kawasan Azianti, cerita ini bagaimana realitinya? Lebih kurang sama. Ada juga yang warga emas yang terpaksa, macam sebagai contoh, mak saya sendiri sakit lutut yang memang tak boleh nak bergerak dengan keadaan yang macam orang biasa. Tapi disebabkan banjir, terpaksa tunggu bantuan. Bantuan memang tak ada masa saya nak keluar dari kawasan perumahan. Memang tak ada bantuan dari bomba dan polis. Saya cuma mengharapkan bantuan daripada jiran yang ada kereta Hilux untuk bawakan saya dan mak saya keluar daripada kawasan yang terjejas. Dan berjaya keluar ke kawasan yang lebih selamat? Ya, akhirnya dapat berjaya keluar. Tapi agak lewatlah dalam pukul 4 petang macam tu. So, selama daripada pukul pagi yang banjir start naik air tu sampai ke 4 pagi memang tak ada bantuan yang betul-betul daripada ni lah pihak yang bertanggungjawab lah maksudnya. Masing-masing lebih kepada menyelamatkan diri sendiri. Okey. Azianti, adakah ada penduduk-penduduk kawasan kejiranan Azianti sendiri yang mungkin juga pulang ke rumah dan sebagainya untuk melihat keadaan rumah? Adakah ada yang bertindak sedemikian? Buat masa ni saya pun tak dapat maklumat lagi. Masing-masing pun tengah menanti kabar berita berkaitan status terkini. Tapi ada juga yang saya dapat maklum pagi ni lah. Ada yang cuba nak pergi masuk kawasan perumahan tapi tak pasti dapat masuk ataupun tidak. Okey, kita harapkan janganlah pergi kerana keadaan masih lagi digenangi air. Sebarang perkara boleh berlaku. Nauzubillah, kita berdoakan keselamatan. Tapi keselamatan ini perlu kita susuli dengan usaha juga. Kami doakan Azianti dan juga semua mangsa-mangsa terlibat di pusat pemindahan yang mungkin akan berpindah ke pusat pemindahan untuk terus cekal berdepan dengan cabaran dan juga dugaan pada masa kini. Terima kasih Azianti kerana bersama dengan kami. Mangsa banjir di Klang, bukan saja di Klang yang berdepan dengan keadaan banjir pada ketika ini, seluruh Malaysia, 7 buah negeri. Kita lihat ini antara bagaimana realiti-realiti kami angkat dan juga bawakan. Perkongsian di media sosial itu kami bawakan. Sebentar tadi kami ada bincangkan bagaimanakah sebenarnya punca. Untuk memahami punca ini yang diterangkan oleh pakar klimatologi kita untuk kita memahami seperti apa yang disebutkan tropical depression ini dan juga taufan Rai yang berlaku pada ketika ini yang sedikit sebanyak membawa tekanan angin rendah tersebut ke Malaysia bersama dengan taburan hujan yang luar biasa lebatnya pada ketika ini, seperti juga Jabatan Bomba dan Penyelamat pada awal pagi tadi menyatakan jumlah taburan hujan yang kita saksikan pada ketika ini bersamaan nilainya seperti 1 bulan hujan sebelum ini yang kita saksikan. Okey, kita akan berhenti seketika. Selepas ini lebih banyak lagi perkembangan kita bawakan tentang situasi banjir di Malaysia selepas ini.
Okey, pada sebelah pagi tadi juga seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, iaitu kita bertemu bual Datuk Nur Hisham Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM. Kita berbincang tentang bagaimanakah keadaan semasa operasi menyelamat dan juga bantuan yang diulurkan oleh Jabatan Bomba sendiri. Apa antara ulasan yang diberikan, iaitu kesukaran untuk pasukan bomba tiba di kawasan-kawasan tertentu kerana terputus hubungan. Satu, disebabkan oleh banjir, dan kedua adalah halangan tersebut disebabkan oleh banyak kenderaan yang terpaksa ditinggalkan di jalan raya disebabkan oleh tersangkut di jalan raya dan sebagainya, menyukarkan jentera-jentera bomba untuk melalui kawasan tersebut. Namun pada hari ini JBPM insya-Allah sekiranya cuaca mengizinkan akan terus menghantarkan bantuan melalui ruang udara pada ketika ini. Dan saya nak bawa anda mendengar sedikit apakah yang diperkatakan oleh Datuk Nur Hisham Mohamad. Kita dengarkan rakaman ini. Ya, terima kasih. Tak dinafikan begitu sebab kita memegang tanggungjawab ini. Jadi bila kita pegang tanggungjawab, anak buah pula di ground tu, di lapangan masih lagi bertungkus lumus cuba membantu sebaik mungkin. Memang kita rasa sangat bersalah jika kita dapat lelap mata walaupun sekejap. Di sepanjang malam ni kami masih berjaga dan juga semua agensi-agensi utama negara pun kita bermesyuarat pada pukul 12.30 malam tadi di NADMA dan untuk memutuskan ataupun merencanakan strategi-strategi bagi kita meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa, dan dalam masa yang sama kita yang beri keutamaan ialah kepada keselamatan mangsa-mangsa. Buat masa ni anggota masih lagi bersemangat di lapangan, dan kalau saya dapat kongsi bersama di Hulu Langat ada anggota kita yang tak dapat pergi ke kampung menyelamatkan penduduk tapi tak dapat keluar. Jadi bersama-sama dengan penduduk lebih kurang 70 orang mereka tersadai dan duduk di bukit. Jadi sebab saya kata tadi walaupun dia hubungi saya, keselamatan yang paling kita utamakan. Kita tak nak nanti sebab kita cuba juga nak keluarkan khususnya dengan arus yang begitu deras dan juga gelap pagi tadi, kita takut ada bencana yang lebih buruk menimpa. Jadi itu kita punya keutamaan, iaitu nyawa kepada mangsa dan juga nyawa kepada penyelamat yang terlibat. Kalau ikut sampai hari ini kita rekodkan pagi ini ialah 6 negeri telah terlibat, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Manakala satu wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur. Jadi kalau kita lamsamkan jadi 7 lah. Dan sehingga kini ada 24 daerah keseluruhan telah terlibat dengan jumlah pusat penanganan sementara ini semakin meningkat dan meningkat dan meningkat. Dan buat masa ini kita merekodkan selama 13,233 mangsa yang telah dipindahkan. Bagi pihak jabatan dan juga agensi, kita melihat kepada ramalan cuaca yang telah diberikan Jabatan Meteorologi sebagaimana dinyatakan oleh Hafizi tadi, pukul 01.40 dikeluarkan. Kita masih lagi di peringkat bahaya sehingga petang ini, dan itu menyebabkan kami merangka strategi yang cakap untuk membolehkan kita dapat respon dengan cepat. Saya tak nafikan bahawa banjir sebagaimana dikatakan oleh Fizi dan Hakim tadi ini antara yang terburuk direkodkan khususnya di kawasan Shah Alam dan juga di Kelang. Dan kerana kita juga merekodkan sehingga berjumlah untuk Selangor saja, kita dalam 24 jam ni kita telah merekodkan panggilan berjumlah 1,800 panggilan kebangsaan, dan daripada 1,800 panggilan ini 1,600 datangnya daripada kawasan Selangor. Dan ini merupakan cabaran utama sebab kita nak cuba respon dengan cepat, dan dalam masa yang sama juga kita hadapi 2-3 perkara halangan utamalah. Halangan yang paling besar kita dapati sekarang ni ialah bagaimana kita nak masuk ke kawasan yang terjejas, kerana sebagaimana sedia maklum banyak jalan telah putus dan juga terdapat kenderaan yang tersangkut ataupun kita stuck dekat atas jalan tu, menyebabkan peralatan atau logistik penyelamat ni tak dapat masuk. Jadi saya mohon supaya mangsa-mangsa yang terlibat bersabar, kerana kita sedaya upaya bagaimanapun kita akan cuba masuk ke kawasan ini. Dan untuk makluman Fizi dan Hakim, berdasarkan pada pemantauan kita juga, kita dapati di 5 negeri
iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan juga Pahang, trendnya menunjukkan peningkatan, manakala di Terengganu tu dia stabil. Jadi kita pagi ini kita selain daripada isu utama di Kelang, Shah Alam, Sepang, Kuala Langat dan juga Hulu Langat yang menghadapi peningkatan air, kita juga telah mula hadapi isu yang agak kritikal di kawasan Pahang, khususnya di kawasan Bentong dan juga Raub. Untuk makluman, Bentong ini sekarang ni kita dapati perhubungan untuk masuk dia terputus. Malahan dimaklumkan tadi kami punya balai bomba dan penyelamat di Bentong tu jadi tadi dah tenggelam lebih kurang 1 meter, menyebabkan operasi kita sana tu terpaksa kita gerakkan dari lokasi yang lain lah, kita pindah lokasi mobile kita. Itu yang saya dapat kongsi. Dan saya juga ingin tekankan kat sini sekali lagi bahawa ramalan meteorologi Malaysia berikutan kepada pusaran angin masih lagi berada di Selat Melaka. Jadi kebanyakan negeri sebagai yang disebutkan oleh Hafizi dan juga Hakim tadi, bahawa ianya dalam keadaan yang bahaya untuk sehingga petang inilah. So itu yang saya dapat ulas ringkas awal. Saya rasa kalau kita ikut Facebook punya dengan media sosial itu, kita akan nampak dan campur dengan TV pun kita akan nampak impak dan juga komen yang diberi. Dan saya dimaklumkan juga bahawa hujan yang kita terima ni dalam tempoh yang singkat ini, lebih kurang 24 jam lebih sikit ni, dia bersamaan dengan sebulan hujan yang kita terima kebiasaannya di monsun. Jadi berikutan kepada intensiti yang tinggi ini dan telah menyebabkan kawasan Kelang lah di peringkat awalnya yang mengalami keadaan yang begitu buruk, kemudian merebak kepada kawasan Shah Alam dan juga kawasan-kawasan seterusnya. Kita dapati yang berlaku ni sekarang ni, yang kita kata kenapa dia teruk tu, pertamanya ialah kita tengok di beberapa lokasi ni ianya satunya tidak pernah banjir sebelum ni. Okay, tetapi sekarang ni banjir. Jadi ramai masyarakat tu, maksudnya yang penduduk tu, dia tidak expect air akan naik di kawasan mereka. Jadi dia orang maksudnya bila kita kata mula pengungsian semua tu, dia orang masih tenang sebab berdasarkan pengalaman lalu memang air tak sampai. Tapi macam mana pun kita tengoklah result sekarang ni, dia pergi merebak dengan meluas dan menyebabkan kesukaran untuk kita melakukan pemindahan. Namun begitu, saya juga mengambil kesempatan ni, sebenarnya selain daripada kita ni, ada juga NGO, ada juga daripada pihak-pihak persendirian yang terus membantu masyarakat setempat ni untuk mengeluarkan mangsa. Jadi yang kita selalu berhubung dengan mereka ni supaya mementingkan keselamatan keselamatan penduduk ataupun mangsa yang dia orang bawa. Senario dia ni sebenarnya bila panggilan kita terima ni dan juga dalam kita punya media sosial, ramai yang meletakkan alamat. Dia kata dia berada di lokasi ini, di lokasi sana kan. Tapi bila sebenarnya dalam keadaan banjir, sebenarnya kami ni tak tahu dah alamat tu, nombor rumah pun tak nampak. Jadi dia kan dah tenggelam kalau kan. air dah tenggelam kan, dia dah tanda tak nampak nombor dah, tak nampak nombor. Jadi kita pun pergi pada option keduanya selalunya yang kita nasihatkan supaya kalau mereka nampak kepada kita punya anggota penyelamat, sama ada anggota kita ni pakai lori ke, pakai bot ke, ataupun mengharung air itu supaya bagi signal. Bagi signal lah, handphone ke, kalau elektrik pun ada banyak tempat sekarang elektrik dah putus kan. Bagi signal supaya kita dapat mark dan juga kita tanya keadaan, sebab keutamaan kita ni sebenarnya bila kita pergi tu kita akan utamakan kepada golongan-golongan yang kita beri keutamaan, khususnya pesakit-pesakit yang cakap terlantar, bedridden kan. Kemudian yang banyak baby dan juga ataupun kanak-kanak tu kita akan beri keutamaan dahulu. Jadi kita dapati juga sepanjang kita beroperasi ni, bila kita lalu bot tu memang orang pegang nak suruh nak naik lah. Tapi pegawai kita kena terangkan bahawa sebenarnya kami tunggu dulu, kami pergi operasi yang rumah yang kita dah tentukan untuk kita keluarkan dahulu. So kadang-kadang dekat situ wujud juga ketegangan lah yang berlaku, yang kita cuba atasi dengan baik.
Selain pada itu, kita juga dapat berita yang tersebar lah, menyatakan bahawa berlaku pelepasan air di dua empangan utama, iaitu Klang Gate dan juga empangan Batu. Dan untuk makluman semua, memang pihak Jabatan Pengairan dan Saliran membuat pelepasan air. Namun begitu, jumlahnya dia berkadar dengan jumlah hujan. Dia tidaklah mengejut. Kadang-kadang ada yang kata keluar sampai 2 meter, 3 meter, dia punya jumlah kan. Tetapi yang kita buat ni lah terkawal. Namun begitu, kita tidak menolak bahawa pelepasan ini memang akan menyebabkan berlaku. Satunya ialah jumlah kuantiti air yang masuk ke sungai, dan keduanya daripada halaju sungai itu. Kita berhubung rapat dengan pihak JPS untuk mengetahui berhubung dengan jadual pelepasan air dan juga tempoh masa air akan sampai di sesuatu lokasi. Jadi contohnya kalau dilepaskan pukul 10, kita kata 6 jam selepas itu ataupun 14 jam selepas itu, dia akan sampai ke lokasi mana untuk kita strategikan kita punya tindakan. Buat masa ni alhamdulillah di kawasan yang kita katakan Selangor tadi, Shah Alam dan juga Kelang ni tidak ada mangsa yang terkorban. Namun begitu, kita sekarang ni sedang beroperasi di Kuantan untuk mencari satu orang mangsa yang dipercayai hilang berhutang kepada usaha diorang tadilah untuk melintas kawasan air. Dan semalam juga kita ada satu kes di Kuantan juga, seorang lelaki umur 38 tahun yang juga lintas kawasan air yang deras, menyebabkan beliau bersama motosikalnya terbalik dan juga dia lemas lah. Dan kita telah jumpa mangsa. So perkara-perkara ni yang saya cukup risau dan kita minta sangatlah berulang kali diulang kepada masyarakat supaya tidak memperjudikan. Maksudnya tidak memperjudikan nasib kita ni dengan mengambil orang cakap perjudian itu untuk cuba cross. Dan juga kalau kita tak biasa, tak familiar dengan kawasan-kawasan tertentu, jangan kita cuba masuk kawasan tersebut. Dan semalam pun kalau kita tengok dalam media sosial tu ada yang cuba nak keluarkan kereta kan daripada basement. Yang itu pun saya rasa memang kita terus mengejutlah hantar tim dan juga pastikan tak berlaku masa tu terperangkap. Tu sesuatu yang sepatutnya tak dibuatlah oleh orang ramai. Bagi saya yang perkara pertamanya ialah apabila banjir ni, satunya kita tidak tahu alur tu, maksudnya tiba-tiba dia boleh masuk dalam tubulen AD dalam longkang yang besar. Keduanya ialah kita tak tahu halangan dalam air tu, kan? Dia boleh di pagar, boleh ada tiang, boleh ada pokok. Jadi benda-benda ni yang menyukarkan, dan yang paling kita risau tu arus lah. Jadi arus itu sebab kalau macam sungai itu sebenarnya bila kita berlekuk-lekuk tu kita boleh nampak dia punya aluran tu. Tapi bila kawasan banjir yang lalu kawasan perumahan, dia boleh sebelah sini tenang tapi sebelah sana tu mungkin sangat laju. Jadi ketidakupayaan kita untuk lawan arus ini, in fact kalau kita pun sedih juga kan dengan sahabat kita Mak Dia yang memang perenang, memang penyelam pun terkorban baru-baru ni kerana arus deras ini, banjir ini dia boleh datang mengejut. Dia maksudnya kalau kita selalu orang cakap fenomena kepala air lah. Tapi banjir ni kita ingat kadang-kadang dia sebab dia stuck kan, dia tersangkut sebab ada sampah ke apa. Bila dia terlepas sampah tu dia akan menyebabkan laju arus tu. Jadi itu yang kita sangat-sangat bimbang. Semacam saya kata tadi, kalau kita rasa suasana tu selamat kan, sebenarnya kita boleh membuat gerakan. Dan kalau kita buat gerakan dalam sebenarnya yang paling cantik ialah berkumpulan lah. Maksudnya bila kita bergerak dalam berkumpulan, kalau kita tersekat macam jalan ramai-ramai itu kan, kita ada human bonding tu, kita ikat antara sama-sama berpegang tu. Jadi ianya lebih selamat berbanding kita pergi seorang tu lah. Tetapi yang saya utamakan ni ialah kalau selagi boleh kita bertahan dan juga kita berkomunikasi dengan pihak penyelamat, kita cuba komunikasi dengan pihak penyelamat untuk membolehkan penyelamat sampai. Yang kesukaran kami sekarang ni ialah untuk memberi komitmen berapa minit lagi kami nak sampai. Kita memang tak, tapi berapa minit.
Jadi saya rasa dia punya dinamik untuk penilaian risiko ini bergantung kepada individu, termasuk saiz badan dia, keupayaan fizikal dia, keupayaan cakap dia punya ilmu asas renang dan juga keyakinan dia. Jadi benda-benda itu bagi saya perlu pertimbangan yang sewajarnya, dan kalau betul-betul dirasakan sangat selamat untuk membolehkan pergerakan dibuat, dan baru kita buat. Kalau tidak, bagi saya kita cuba cari tempat yang selamat yang terakhir. Pergilah tempat paling tinggi yang ada dalam poin itu untuk kita selamatkan diri buat sementara waktu. Saya juga dimaklumkan ada bantuan sekarang ni pada pihak NGO yang mula menghantar juga bekalan makanan dan juga bekalan minuman kepada orang ramai yang terperangkap di jalan-jalan. Jadi kita pun sangat menghargai, dan saya percaya ini sekurang-kurangnya mengurangkan dia punya keresahan dan juga kesengsaraan yang dihadapi oleh masa-masa. Okey, itu tadi sedutan Temu Bual. Pada pagi tadi kami bawakan bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat, dan pada jam ini kita ingin membawakan juga perkembangan terkini. Bukan sahaja usaha menyelamat itu disalurkan, tetapi juga bantuan-bantuan. Orang ramai NGO juga turun menghulurkan bantuan. Inisiatif itu sudah pun digerakkan. Namun sebelum itu saya ingin membawakan perkembangan terkini, angka-angkanya kalau boleh kita bawakan pada jam ini. Ini adalah info bencana daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang anda saksikan peta pada ketika ini adalah kawasan-kawasan dan juga PPS yang dibuka. Pada setakat jam ini 8 buah negeri terlibat dengan bencana banjir pada kali ini. 259 jumlah pusat pemindahan dibuka melibatkan 5,594 jumlah keluarga, dan mangsa yang terlibat adalah 15,895. Kalau kita lihat di Selangor sebagai contoh pada ketika ini, Selangor pada ketika ini melibatkan beberapa kawasan yang dibuka pusat pemindahan, antaranya di SRA Gincing dan juga Sekolah Rendah Agama Kampung Datuk Ahmad Razali dengan kapasiti 200. Kita ada juga Dewan Kampung Gincing, ada juga Balai Raya Kampung Gincing, ada juga Balai Raya Kampung Salak Tinggi, Dewan Orang Ramai Dengkil dan juga Dewan Orang Ramai Taman Gemilang, SMK Pulau Indah dan juga SRA Kampung Sekolah Rendah Agama Kampung Delik dan juga Sekolah Kebangsaan Jalan Kebun dan juga Balai MPK Perigi Nenas, ada juga Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Batu Sembilan, dan pelbagai lagi beberapa lagi pusat pemindahan dibuka dengan kapasiti berbeza mengikut keadaan. Seperti di Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Batu Sembilan ini yang saksikan 253, yang di sebelah warna oranye ini 253 berbanding 300 kapasiti yang dibuka pada 17 hari bulan 12 hari itu. Dan juga ini keadaan semasa, dan begitu juga dengan angka di kawasan-kawasan lain ataupun di pusat di negeri-negeri lain juga yang terjejas pada ketika ini. Sebagai contoh di Kelantan, kita ada juga di Terengganu pada ketika ini. Di Kelantan sebagai contoh dengan kapasiti 499 berbanding 500, ini hampir penuh ya. Sekolah Kebangsaan Ciku 7 Gua Musang yang dipindahkan. Ini mengikutlah warna itu merah melihat kepada 81 hinggalah kepada 100% kapasiti yang digunakan di pusat pemindahan pada ketika ini. Ini semua boleh diakses di info bencana JKM pada ketika ini. Baik, seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, bukan sahaja usaha oleh pihak berkuasa untuk menyelamatkan bangsa pada ketika ini, namun NGO dan juga orang ramai juga memulakan inisiatif untuk membantu bangsa-bangsa banjir pada ketika ini. Pada jam ini saya nak bersama dengan pengasas Strata Tutek dan juga pengasas Kita Jaga Kita, Reza Razali, yang bersedia pada ketika ini. Reza, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Awal hari ini kita dimaklumkan bahawa usaha kitajagakita.com ini yang kita biasanya dengar pada ketika awal pandemik untuk membantu masyarakat yang berdepan kesukaran pada ketika ini, kali ini meneruskan inisiatif untuk membantu mangsa banjir. Bagaimana inisiatif ini dijalankan dan juga bagaimana orang ramai boleh menghulurkan bantuan dan sebagainya, kalau boleh diterangkan? Okey, ada dua cara gunakan kitajagakita.co ni. So you boleh pohon bantuan atau you boleh meminta dan you boleh memberi bantuan. So tetapi apa kita lihat sekarang ni, quite balance lah. Banyak mereka yang ingin menghulurkan bantuan dan juga ramai mereka yang memerlukan bantuan yang spesifik untuk banjir. One of it untuk supply barangan, another one untuk keperluan pengangkutan lah, boat dan sebagainya.
Dan bagaimana untuk bantuan-bantuan ini disampaikan? Kerana mungkin kalau orang ramai yang mahu memberikan bantuan, mereka pergi ke kitajagakita.co dan juga memberikan apa bantuan yang mereka perlukan di kawasan sekitar dan sebagainya. Namun mungkin kawasan itu ke semua kawasan kejiranan mereka juga terjejas. Bagaimana adakah ada halangan untuk disampaikan bantuan dan sebagainya? Sure. Currently, the approach of Kita Jaga ni, kita memang decentralized kan. So, sesiapa yang berdekatan dan mampu atau mempunyai facility boleh attend to the problem mungkin, ataupun mereka boleh salurkanlah bantuan ni kepada channel yang berdekatan ya, because yang pentingnya bantuan boleh salurkan, kita tengoklah macam mana, melalui individu ataupun melalui agensi-agensi kerajaan yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Setakat ini sambutannya seperti yang Reza sebutkan tadi, balance. Namun apa jangkaannya bergerak ke hadapan kerana mangsa ini masih lagi ramai yang terperangkap dan sebagainya. Untuk Reza sendiri, pasukan, apa jangkaan yang untuk kita membayangkan ini juga memberikan petanda bagaimana segala usaha dihulurkan kepada mangsa dan sebagainya, jangkaan? Sebab kita, people have known as a decentralized peer-to-peer charity platform, dan kita lihat memang since last night, request memang banyak, dan memang most of the request yang masuk ke dalam website ialah mereka yang meminta bantuan khusus untuk bantuan banjir. Kebanyakannya memang meminta bantuan kenderaan lah untuk dibawa keluar daripada kawasan yang terjejas. Okey, itu maknanya kita tahulah apa yang diperlukan bantuan dan sebagainya. Kalau anda yang ingin membantu, mungkin berada di kawasan sekitar yang mempunyai kenderaan maupun segala bentuk bantuan lain, boleh ke kitajagakita.co untuk melihat apa jenis bantuan yang diperlukan dan juga bagaimana ia dapat dibantu. Dan juga kalau anda memerlukan bantuan, boleh juga masuk ke kitajagakita.co untuk menyatakan bantuan yang diperlukan. Terima kasih Reza Razali kerana bersama kami pada jam ini membincangkan ini antara inisiatif lah rakyat untuk rakyat juga yang kita jalankan. Kita saksikan sebelum ini ketika pandemik bermula sehinggalah pada ketika ini mangsa banjir dan sebagainya yang berlaku dan juga yang dilaksanakan pada ketika ini. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan seorang lagi, iaitu adakah kita bersama dengan Siti Aisyah? Belum dapat lagi. Okey, kita akan cuba dapatkan Siti Aisyah kerana ini adalah daripada My Fund Action, yang mana My Fund Action juga menggerakkan inisiatif. Ada ramai sebenarnya NGO menggerakkan inisiatif untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini, namun ini salah satunya lah yang menjalankan inisiatif ini. Penting untuk kita bincangkan perkara ini kerana apabila bencana seperti ini berlaku, ia menuntut kerjasama semua pihak, bukan sahaja pihak berkuasa yang kita serahkan, tiada bantuan yang tiba dan sebagainya, untuk memahami keadaan semasa itu dan bagaimana kita boleh meringankan beban. Pada masa yang sama menjaga kesihatan dan juga menjaga keselamatan, kerana ini adalah bencana yang berbahaya. Setakat ini belum ada sebarang laporan untuk menghantar yang meragut nyawa dan sebagainya. Adalah yang satu, tapi untuk di Selangor belum lagi, dan kita akan melihat kepada keadaan itu dari masa ke masa. Okey, sejak pada awal pagi tadi kita sudah membincangkan pada ketika ini dari awal pagi tadi bagaimana bangsa banjir dan juga untuk melihat pada visual-visual yang kita saksikan dan juga kita telah pun bawakan sejak malam tadi. Ini antara visual yang kami sediakan kerana visual ini adalah menunjukkan keadaan semasa yang berada ini di Hulu Langat, Taman Sri Nanding, di mana penduduk-penduduk berada di kawasan, saya kira adalah di kawasan-kawasan yang lebih tinggi, di bumbung kawasan rumah. Inilah yang kita sebutkan sebentar tadi bersama dengan rakan tugas Ilma. Inilah visual yang Ilma ceritakan sebentar tadi. Berada di bumbung, belum ada sebarang bantuan yang tiba untuk membantu mereka. Kalau anda lihat visual pada ketika ini sejujurnya amat menduka citakan untuk kita yang tidak melalui dan juga melihat visual seperti ini. Kita berharap bantuan dapat dihulurkan segera. Kita faham kekangan itu wujud untuk anggota bomba, dengan bayi juga ada di atas bumbung dan sebagainya, warga tua juga ada di atas bumbung. Usahlah kita bercakap soal SOP pada ketika ini memang sukar untuk dilaksanakan, memang tidak boleh. Ini soal nyawa untuk menyelamatkan diri ketika banjir yang melanda di Hulu Langat pada ketika ini. Yang seperti rakan tugas kami Ilma ceritakan, beginilah keadaannya, dan saya percaya pihak berkuasa, pasukan bomba berusaha untuk mendapatkan laluan ke kawasan ini yang terputus dan juga mencari jalan untuk membantu bangsa-bangsa. Kita berharapkan, kita mendoakan sebenarnya lebih tepat lagi, supaya bangsa-bangsa terus tabah dan juga bersabar dan juga terus cekal berdepan dengan keadaan pada ketika ini. Tidak mudah
untuk kita menyaksikan visual ini tidak mudah, apatah lagi untuk mereka yang berada di sana pada ketika ini, dan itu yang kita boleh saksikan pada ketika ini. Kerana apa yang Ilma sebutkan pada temu bola kita pada awal tadi, keadaan hujan renyai, sekejap berhenti, sekejap berenyai, air masih lagi tinggi, kita nampak visualnya sebentar yang kita tunjukkan di kaca TV pada ketika ini. Inilah situasinya, inilah realitinya pada ketika ini, dan kita untuk orang seperti kita mendoakan dan juga berharap bantuan itu segera disampaikan dari masa ke masa untuk mereka yang terjejas di hulu Langat pada ketika ini, di hulu Selangor dan juga hulu Langat pada ketika ini. Baik, kita terus membawakan, biarkan visual ini untuk tetapan penonton kita. Pada masa yang sama, kita nak bersama dengan tetamu yang sudah bersedia pada ketika ini, Siti Aisyah, iaitu Siti Aisyah Syahid yang merupakan Ketua Pegawai Operasi My Fund Action. Siti Aisyah, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ini adalah bencana yang menimpa rakyat Malaysia. Kesedihan itu dirasai hampir seluruh rakyat Malaysia. My Fund Action antara yang giat menjalankan membantuan dan sebagainya dalam segenap aspek sebelum-sebelum ini pun untuk bencana banjir pada kali ini. Bagaimana inisiatif digerakkan oleh My Fund Action sendiri? Terima kasih Astro Awani kerana menjemput saya dan tim My Fund Action. Sebenarnya untuk bencana ni kami telah membuat preparation awal, sebab biasanya setiap tahun bulan 12, bulan 1 akan ada banjir yang berskala sederhana dan juga besar dekat dalam Malaysia. Jadi kalau bantuan yang telah di-arrange sebelum ni adalah kita bersedia untuk banjir di Pahang sebenarnya. Jadi dekat situ koordinasi yang telah dibuat dengan daerah-daerah yang pernah terlibat sebelum ni, kami sebenarnya memberi bantuan barang masakan, iaitu barang masakan mentah kepada rakyat ataupun mereka-mereka yang terjejas dengan banjir. Tapi ketika semalam berlaku banjir terus di Pahang dan juga di Shah Alam, kami menggerakkan tim kami yang paling awalnya kita memberi bantuan air mineral, kemudiannya makanan ready to eat food, hot meals, dan juga keperluan-keperluan untuk mereka ni bersalin pakaian. Jadi itu bantuan segeralah yang kita laksanakan. Okey, bagaimana orang ramai boleh juga menghulurkan bantuan, kerana ada kalanya kita yang berada di kawasan luar ini tidak dapat mengakses ke kawasan tersebut kan. Jadi bantuan-bantuan dalam bentuk kewangan atas tidak kira sekecil mana sekalipun kita boleh berikan, bagaimana mereka juga boleh menyumbang untuk orang yang melihat pada ketika ini seluruh Malaysia yang mungkin mereka tidak terkesan, malah ada juga mungkin mangsa yang kurang terkesan ingin membantu mangsa yang lebih terkesan. Bagaimana mereka boleh bantukan? Betul, sekarang ni adalah sebenarnya masing-masing boleh memainkan peranan. Jadi kalau kita di My Fund Action boleh langsung melihat kita punya website www.myfundaction.org. Kemudian saya boleh juga memberi nombor akaun rasmi kita untuk misi bantuan banjir ke akaun Yayasan Kebajikan Muslim My Fund Action CIMB. Nombor akaunnya 8602595687. Jadi sekarang ni sebenarnya ramai juga yang DM kami dekat social media. Mereka sangat concern dan mereka sudah mula sebenarnya menghulurkan bantuan dari sudut kewangan. Okey, itu keadaan semasa. Bagaimana untuk bantuan-bantuan ini disampaikan? Kerana kita melihat bahawa cabaran pada ketika ini, pasukan bomba juga menyampaikan bahawa boleh memberi bantuan tapi keselamatan itu perlu dijagalah pada akhirnya. Betul. Bagaimana untuk My Fund Action menyampaikan bantuan-bantuan ini? Okey, pertama sekali kami membuat koordinasi dengan NADMA, bomba dan juga polis-polis dekat daerah. Jadi selagi mana mereka tidak memberikan permission kepada kami untuk pergi, kami tak turun. Jadi sekarang ni sebenarnya bantuan yang lebih awal dan lebih utama pada ketika ini adalah mangsa-mangsa banjir, keluarga-keluarga mereka memaklumkan kepada kami di mana keluarga-keluarga mereka ni stranded ataupun mana yang tak boleh keluar, mana yang tak dapat makanan. Daripada situ kami memang buat koordinasi langsung dengan bomba dan sebagainya untuk mempercepatkan bantuan. Sebab ramai sukarelawan yang nak turun tapi mereka juga stuck dekat tempat masing-masing
Jadi kita cadangkan mereka ini bertenang sahaja dulu sebab keadaan sangat bahaya pada ketika ini. Laluan-laluan perjalanan pun banyak yang tutup, sama ada di Pahang ataupun di Shah Alam pada ketika ini. Jadi kita akan menyusul juga ketika mana insya-Allah nanti reda, bantuan tu akan lebih lagi kita boleh buat distribution yang lebih laju lah. Okey, terima kasih Aisyah kerana berkongsi bersama dengan kami pada jam ini. Ini antara usaha-usaha murni. Inilah yang kita katakan rakyat untuk rakyat juga kan, membantu apabila dalam keadaan bencana seperti ini. Selain daripada doa yang kita panjatkan, sudah pasti usaha sebegini mampu meringankan setidaknya beban mereka dalam tempoh-tempoh sukar pada ketika ini untuk kita selamatkan mereka dan juga bantuan-bantuan asas yang mereka perlukan pada ketika ini. Kita akan berhenti seketika selepas ini. Kita nak bersama dengan rakan-rakan tugas yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas untuk kita melihat situasi semasa selepas ini. Masih lagi menonton, ini adalah perkembangan terkini kami bawakan buletin awan khas dan juga ini adalah susulan dengan bencana banjir yang melanda setakat ini 8 buah negeri di Malaysia pada ketika ini. Ramai mangsa yang terjejas. Saya nak bawakan video yang sebentar tadi kita bawakan. Ini adalah di Nanding, di hulu Taman Sri Nanding di Hulu Langat. Ini bagaimana keadaan ramai sebenarnya duduk di atas bumbung rumah pada ketika ini. Bukan ketika ini, sebenarnya sejak daripada semalam lagi menantikan bantuan dan sebagainya. Ini adalah apa yang terdaya mereka lakukan untuk menyelamatkan diri pada ketika ini, dan juga bantuan setakat yang dilaporkan masih lagi belum tiba, dan kita difahamkan juga oleh Jabatan Bomba kerana terputusnya laluan untuk bomba tiba di kawasan tersebut. Dan juga pihak bomba yang kami hubungi pada pagi tadi juga memaklumkan bahawa segala usaha dikerah dan juga sedaya upaya dilaksanakan untuk memastikan bahawa mereka boleh sampai ke kawasan tersebut untuk menyerahkan bantuan yang sewajarnya kepada mangsa-mangsa. Sudah pasti sayu dan juga sedih hati kita melihat keadaan seperti ini kerana usaha itu perlu dilipat gandakan oleh semua pihak sendiri untuk membantu mereka yang terjejas, kerana kita yang tidak terjejas ketika ini yang mungkin menonton dalam keadaan yang lebih selesa terus memanjatkan doa kepada mangsa-mangsa yang terjejas pada ketika ini supaya setidaknya moral mereka terus kekal tinggi dan juga terus cekal berdepan dengan cabaran sehinggalah kepada bantuan tiba untuk membawa mereka ke pusat pemindahan sementara di Taman Sri Nanding di Hulu Langat tersebut. Baik, bukan itu sahaja yang kami sediakan. Sudah pasti sebentar tadi juga saya membawakan data-data terkini, namun rakan setugas Gigi Ahmad ada data-data terkini untuk kita kongsikan kerana angka semakin meningkat di kawasan-kawasan yang terjejas. Gigi, kongsikanlah angka terkini, Gigi. Ya, betul. Saya nak kongsikan ini info daripada bencana JKM berkenaan dengan jumlah mangsa setakat ini yang terlibat dalam bencana banjir, yang mana kalau kita tengok pada awal pagi tadi jumlah negeri yang terlibat dalam bencana banjir ini adalah sekitar 6 hingga 7 negeri, tetapi kita baru saja mendapat update yang terbaru bahawa negerinya adalah berjumlah yang terlibat dengan banjir ketika ini adalah berjumlah 8 negeri melibatkan lebih 16,077 mangsa, manakala ia adalah terdiri daripada 5,670 jumlah keluarga, manakala jumlah PPS yang dibuka ketika ini adalah sekitar 266 PPS. Sangat tinggi untuk 16,000. Saya fikir memang ini adalah saya kira banjir terburuk yang pernah melanda negara kita. Dan kalau kita lihat di negeri Pahang merupakan negeri yang paling tinggi sekali terjejas akibat banjir, yang mana ketika ini kalau kita tengok sebanyak 138 pusat PPS telah pun dibuka menempatkan 5,809 mangsa dari 1,606 keluarga. Manakala di Selangor juga sebanyak 59 pusat PPS telah dibuka menempatkan lebih 4,000 mangsa daripada 2,746 keluarga. Kalau anda lihat daripada detail ataupun data yang diberikan oleh info bencana JKM ini, anda boleh tengok di sini detailnya adalah mangsa-mangsa terdiri daripada malah ada bayi sebanyak sejumlah 59 bayi lelaki, 40 bayi perempuan. OKU juga terlibat dalam menjadi mangsa banjir adalah sebanyak 6 orang yang terdiri daripada OKU lelaki dan juga perempuan, dan
perincian ini dibawakan di Info Bencana JKM. Bukan itu saja, malah sekiranya anda terlibat dalam negeri-negeri yang dinyatakan di sini, anda boleh lihat di Kelantan misalnya, anda boleh klik di situ dan anda boleh periksa di manakah PPS yang menempatkan mangsa-mangsa banjir ini, dan kemungkinan sekiranya ada keluarga anda terlibat di situ, anda boleh mungkin menghubungi setiap PPS kerana kalau kita tengok di map sini, untuk warna merah itu menunjukkan bahawa indikator kapasiti mangsa berada dalam 81 hingga 100% kapasiti. Itu kita juga boleh lihat dari segi di sebelah kiri, di sebelah kanan ini bagaimana kapasitinya dilihat 99/200. Boleh tengoklah sama ada setiap PPS itu penuh ataupun hampir penuh. Itu antara info yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan Info Bencana JKM, yang anda boleh pergi sendiri, anda boleh layari sendiri untuk melihat sejauh mana ataupun sebanyak mana sebenarnya negeri yang telah pun membuka PPS menempatkan mangsa-mangsa banjir ini. Selain daripada info bencana, saya nak bawakan juga ini update daripada Rapid KL. Pelanggan-pelanggan untuk Rapid KL dimaklumkan bahawa bas tidak beroperasi buat sementara waktu disebabkan banjir. Saya juga sediakan juga data ataupun perincian berkenaan dengan bagaimana sebenarnya detail bagaimana sebenarnya berapa sebenarnya laluan yang terlibat. Saya kira lebih daripada 68 laluan yang terlibat sebentar tadi, kalau kita boleh kongsikan di sini, yang mana kawasan-kawasan yang terjejas itu melibatkan banyak tempat laluannya, sehingga 68 laluan, antaranya ada di Pasar Seni, di hentian Bandar Shah Alam, stesen LRT Putra Heights ke hentian Bandar Shah Alam. Anda boleh lihat sendiri di Twitter Rapid KL, Facebook Rapid KL untuk lihat adakah mungkin kawasan-kawasan yang anda lalui, bas yang mungkin anda menggunakan laluan yang anda perlukan terlibat dalam pemberhentian operasi kerana banjir ini. Saya kira info ini sebenarnya paling penting sekali Najib, untuk kita semua ketahui ketika kita berhadapan dengan musibah banjir ketika ini, kerana sekiranya rakyat sukar untuk keluar pergi bekerja, saya kira majikan perlu ambil perhatian di sini bagaimana sebenarnya untuk membantu pekerja-pekerja untuk memudahkan urusan mereka ketika banyak keluarga terjejas kerana musibah banjir. Kembali kepada anda, Najib. Baik, terima kasih JJ. Bukan sahaja laluan bas rapid itu yang ditutup, tapi juga ini adalah kemaskini terkini lokasi penutupan jalan pada 19 Desember 2021 sehingga jam 10 pagi tadi yang dikongsikan oleh rakan setugas, iaitu untuk IPD Petaling Jaya dimaklumkan iaitu U-turn keluar dari Airport Subang menghala ke Bulatan Airport, dan juga lorong motosikal susur masuk ke Airport Subang juga ditutup, dan juga laluan ke Lapang Sasar Subang juga ditutup. Bagi kawasan di sekitar IPD Kelang Utara iaitu Lebuh Raya Shah Padu, dan juga IPD Sungai Buloh, Jalan Merbau Kampung Melayu Subang, Jalan Sungai Plong, dan juga Jalan Gajah 2/3, Jalan Gajah 2/4 dan juga Jalan Gajah 16. Untuk IPD Subang Jaya pula, kawasan ataupun jalan yang ditutup pada ketika ini iaitu Kampung Bukit Lancong Putra Heights, dan juga untuk IPD Kuala Langat ada lagi banyak jalan yang ditutup, antaranya Jalan Sukapi, Jalan Kampung Jenjarum, Jalan Bukit Komandol, Jalan Sungai Rampai, Jalan Seri Ceding dan Jalan Rimbayu, dan ada banyak lagi yang kami akan rangkumkan di laman web kami astro1.com. Dan juga ini sementara jalan-jalan yang kalau anda ada lalui perjalanan untuk lalui dan sebagainya, bolehlah mengelakkan laluan-laluan ini seperti yang kita paparkan pada ketika ini. Ini antara laluan-laluan yang ditutup untuk di bawah IPD Sepang, dan juga rangkumannya akan ada di laman web kami astro1.com. Rakan setugas pada ketika ini, Ridauddin bersedia di Hulu Langat pada ketika ini. Ridauddin, kalau boleh dibawakan, Ridauddin sudah pastilah di visual awal ini menyaksikan kawasan itu banjir. Saya kira air yang Ridauddin berada pada ketika ini separas lutut mungkin keadaannya. Bagaimana keadaan pada ketika ini, Ridauddin? Baik, terima kasih Najib. Ya, betul Najib. Keadaan di sini sebenarnya kalau saya tanyakan kepada penduduk di sini pada waktu malam tadi, sebenarnya air sudah pun naik kira-kira jam
tengah malam dan kemudian dia semakin naik pada jam 4 pagi dan 5 pagi selepas subuh nampaknya sudah pun memasuki ke dalam kawasan rumah mereka. Dan saya sebenarnya berada di Taman Langat Ceria di Hulu Langat ini dan mungkin seperti anda lihat seperti yang Esra Awani paparkan juga sebentar tadi bagaimana kawasan sini ada di kawasan Hulu Langat ini kawasan Nanding ataupun Taman Seni Nanding yang terjejas teruk dengan apabila ada mangsa-mangsa yang terpaksa berlindung di atas bumbung. Jadi kawasan itu tidak jauh pun dari sini, kira-kira saya fikir mungkin dalam 200 ke 300 meter dari kawasan kami ke tempat yang depan saja tadi yang kira setakat ini ditutup berdasarkan apa yang saya perhati sebentar tadi. Dan berdasarkan apa keadaan di sini, nampaknya di sini keadaan sudah mula surut sedikit. Mungkin kita boleh tunjukkan sedikit bagaimana keadaannya. Dan seperti mana anda lihat selut ini, pada waktu tadi di sini semua adalah air. Dan di sini sekarang hanyalah tinggal selut. Dia mendatangkan selut kerana kawasan perumahan ini betul-betul berada bersebelahan dengan Sungai Langat. Jadi apabila berada bersebelahan dengan Sungai Langat, sudah tentu apabila air banjir itu datang akan bawa sekali dengan selut-selut lumpur dan juga sampah-sampah, daun kering, ranting kayu dan sebagainya. Jadi seperti anda lihat, mungkin kita boleh lihat penduduk juga sedang cuba membersihkan, mencedok air keluar kerana nampaknya keadaan pun sudah semakin baik, air sudah pun semakin surut. Namun apa yang ingin saya kongsikan ataupun ceritakan apa yang berlaku di sini sebenarnya, Najib. Sebenarnya di sini ada sesuatu yang menarik perhatian saya apabila saya difahamkan ada beberapa orang kejiranan sini sebenarnya semalam mereka tidak berada di sini. Ada yang dari Segamat, ada yang dari luar negeri, semuanya balik ke sini apabila mendapat tahu ada banjir. Dan menariknya, jiran-jiran mereka sebenarnya yang datang membantu, ada yang sanggup, mana yang ada kunci kereta mereka alihkan kereta, yang tak ada kunci kereta mereka sanggup tarik kereta itu untuk memastikan bahawa tiada kereta yang tenggelam di dalam air. Dan boleh saya katakan di belakang ini ada 2 rumah yang terjejas, semua kereta dapat diselamatkan. Dan itulah antara semangat yang ditunjukkan sini dan sebenarnya sangat-sangat muhibah sebeginilah yang diperlukan ketika bencana sebegini. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit semangat dan juga muhibah mereka di kawasan ini. Saya sebenarnya daripada Segamat pagi tadi pukul 3, pukul 4 macam tu, jiran-jiran saya memang kita sangat aktif dalam grup. Jadi diorang update lorong belakang. Rumah saya di lorong di sebelah sinilah. Jadi keadaan rumah belakang pun dah agak teruk. Jadi saya pun cuba call jiran saya lah semua dan dapat jiran saya yang sebelah rumah saya tu untuk tolong kejutkan yang lain-lain. Dan alhamdulillah jiran-jiran kita kat sini semua sepakat kan alihkan kereta-kereta yang ada lah. Sebab saya memang daripada Segamat, kereta-kereta ada lagi yang bawah porch lagi. Jadi itulah alhamdulillah jiran-jiran kita memang bersepakat untuk. Jadi semua kereta selamat? Alhamdulillah semua selamat. Dan ada satu kereta je yang kunci keretanya kebetulan dengan saya. Jadi jiran-jiran memang betul-betul berusaha untuk mengalihkan kereta tu dengan sedaya upaya lah. So saya memang berterima kasih banyak-banyaklah sebab jiran-jiran saya memang sangat bagus daripada dulu lagi kan sampai sekarang alhamdulillah. So cuma sekarang ni ialah rumah kita je lah kan, kita kena fikir macam mana nak buat. Alhamdulillah dalam pukul 5.30 dapat panggilan daripada jiran. So bila tengok di luar memang air dah mula naik. So memang cepat sangat naik lah. Tapi alhamdulillah jiran semua kerjasama lah untuk tolong alihkan kereta dan tolong bantu apa yang patut lah. So yang penting kita selamatkan apa-apa dokumen penting dulu. So yang lain tu kira reda lah. Macam ni first time lah dalam tempoh berapa 14 tahun macam tu. Naik ni rumah yang pertama ni, so naik kira dalam paras peha lah ya. Lebih kurang macam tu. Dokumen penting yang sempat selamat. Alhamdulillah semua dapat diselamatkan lah. So itulah harap air akan cepat surut. So kita boleh teruskan kerja-kerja untuk mengemas lah. So insyaAllah jiran semua ramai boleh tolong. Okay, actually alhamdulillah lah kita dekat kawasan kejiranan ni saling support each other and then kita orang kalau ada apa-apa masalah ke maksudnya macam musibah lah, especially musibah yang jadi macam ni kan, memang kita semua akan turun padang sama-sama tolong. Macam pagi tadi pun actually air dia start mula-mula 5 lebih macam tu, dia start slow-slow naik sampai sini dan waktu tu memang semualah yang dari jiran belakang sana semua datang untuk alih satu kereta ni because tak dikunci lah kan. Saya boleh cakap kawasan kejiranan ni baguslah kita punya semangat kejiranan sebab kita punya komuniti tak ramai, dalam 72 rumah je. Lepas tu kita campur Melayu, Cina, India semua memang turun apa-apa masalah pun. Betul, kita tu guna satu truk sebab tak ada kunci. So semualah rasanya dah 8-9 orang macam tu dia angkat kereta pelan-pelan lah slowly sampai sini.
Baik, begitulah Najib. Anda boleh lihat sini bagaimana semangat dan juga muhibah mereka di sini. Dan sebenarnya Taman Langat Ceria ini sebenarnya sesuai juga dengan nama mereka. Ketika saya tiba di kawasan ini, mereka semua kelihatan ceria. Walaupun dilanda dengan musibah seperti ini, 2 rumah yang sudah pun dimasuki air, namun kebanyakan penduduk di sini kelihatan sungguh ceria, sempat juga bergurau, malah sempat juga bersarapan bersama-sama di sini. Jadi mungkin inilah satu perkara yang mungkin dalam kita di berdepan bencana, semangat muhibah, semangat kejiranan seperti inilah yang sangat penting, terutamanya dalam membantu jiran yang kesusahan. Dan pastinya sekiranya ini dibawa ke seluruh Malaysia, pastinya Malaysia akan menjadi lebih baik. Jadi Najib, perancangan selepas ini saya boleh kongsikan sedikit. Saya akan pergi ke Sri Nanding, seperti Taman Sri Nanding, kerana dikabarkan di sana keadaan masih lagi teruk. Ada yang terpaksa berlindung di atas bumbung kerana masih lagi mengharapkan bantuan, dan kabarnya saya pun sudah lihat seperti tadi, terdapat banyak kereta polis, kereta bomba juga. Jadi saya fikir mungkin bantuan sudah mula disalurkan kepada mereka. Namun saya akan pastikan saya akan pergi ke sana, dan insyaAllah saya akan cuba untuk mendapatkan mungkin bantuan daripada jabatan bomba dan sebagainya untuk masuk lebih dalam, kerana difahamkan kami tidak lagi dibenarkan untuk masuk ke dalam kerana keadaannya agak berbahaya. Sudah pasti saya akan bawakan perkembangan langsung di Hulu Langat ini, dan pastinya cuaca juga sudah semakin panas, dan kita harapkan cuaca ini berterusan dan banjir juga semakin surut, dan akhirnya semuanya dapat kembali seperti sedia kala. Jadi saya fikir itu saja laporan lintas langsung saya dari Hulu Langat ini. Kembali kepada rakan setugas. Itu doa kita untuk semua mangsa yang terlibat, dan juga bukan mangsa saja, malah rakan-rakan setugas juga yang akan pergi ke tempat-tempat yang berisiko dan juga berbahaya ini. Berhati-hati Redodin, kami doakan keselamatan, insya-Allah. Redodin akan pergi ke tempat iaitu Taman Sri Nanding tadi, visual yang kita tunjukkan tadi di atas bumbung kedudukan mangsa, itulah Taman Sri Nanding yang kita akan cuba memasuki jika dibenarkan pihak berkuasa, dan juga melihat kepada aspek keselamatan. Terima kasih Redodin, dan terus jaga SOP dan juga keselamatan. Baik, sebelum saya nak berpindah kepada tamu seterusnya bercakap aspek tentang kesihatan dan juga apakah risiko ketiga banjir, terlebih dahulu saya ingin bawakan apa yang saya paparkan di iPad pada ketika ini. Ini adalah talian kecemasan untuk panggilan kecemasan alternatif bagi mangsa-mangsa banjir. Sekiranya anda ada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang terperangkap dan sebagainya, inilah nombor-nombor yang mereka perlu hubungi untuk mendapatkan mungkin bantuan dan sebagainya berdasarkan kepada apa yang mereka boleh tawarkan pada keadaan genting pada ketika ini. Dan juga di Kuala kami juga ada pada ketika ini, kalau lihat di Kuala Selangor ada nombor tertentu, di Sabak Bernam ada juga nombor yang tertentu, di Hulu Selangor, Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang, Gombak, Mersklang dan juga Petaling, itu antara nombor-nombornya. Kita akan letakkan di crawler di bawah skrin tersebut. Anda boleh saksikan nombor-nombor tersebut untuk dapatkan. Bukan itu saja, malah untuk negeri Selangor juga, laporkan kecemasan atau keperluan bantuan segera akibat banjir di Selangor. Pusat Operasi C55 Smart Selangor, ini nombor-nombornya. Bukan sahaja nombor-nombor telefon yang anda boleh hubungi, malah di Twitter juga boleh tweet dan juga tag smart_Selangor ataupun SUK_Selangor untuk mendapatkan bantuan terkini. Ini antara yang kami akan muatkan di crawler kami. Baik, seterusnya kita untuk memahami keadaan semasa dan juga risiko pada ketika ini, saya nak bersama dengan tetamu kita pada ketika ini, Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Okey, sebelum ini kita kerap membincangkan tentang risiko penularan COVID-19. Dalam keadaan bencana pada ketika ini, memanglah sukarlah untuk kita memenuhi tuntutan SOP tersebut kerana nyawa pun perlu diselamatkan. Jika berada di atas bumbung ramai, susahlah juga untuk jaga SOP. Bagaimana untuk kita memahami bukan ini saja risikonya, tapi risiko-risiko penyakit bawaan air lain, dan bagaimana untuk mangsa, untuk orang ramai fahami bagaimana untuk mereka tangani situasi ini dalam keadaan limitation yang mereka ada ini, apa yang mereka boleh lakukan, Doktor? Baik, begini Najib. Saya suka sebelum kita berbincang atau mengulas tentang perkara atau persoalan, menjawab persoalan yang Najib berikan tadi, sebenarnya kita amat berduka cita dengan situasi yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga, negara kita masih lagi dalam keasyikan berperang dengan COVID-19, dengan varian-varian baru, kemudian kita diuji lagi dengan bencana alam yang very spesifiknya adalah banjir. Dan banjir yang kita lalui di beberapa ada 6-7 buah negeri yang terkesan dengan banjir ini merupakan satu banjir yang agak luar biasa, seperti mana pakar-pakar telah memberikan pandangan serta pendapat masing-masing bahawa banjir kali ini merupakan satu banjir yang luar biasa. Dan kalau kita dapat lihat dari aspek pengurusan risiko,
untuk menjawab persoalan Najib tadi, memang ianya agak sukar sama sekali untuk kita mematuhi semua SOP yang telah ada dalam keadaan kita terdesak ataupun tertekan dalam situasi bencana alam ini, terutamanya banjir lah kalau kita dapat lihat ya. Daripada paparan yang dipaparkan sebentar tadi dengan ramainya orang, ada kanak-kanak, ada orang tua yang kurang upaya berada di atas bumbung, bagaimana SOP mereka. Dan mereka ini yang paling penting ya, kalau dari segi pengurusan risiko, ini kita kategorikan sebagai risiko semasa sebab itu semasa berlakunya kejadian. Aspek elemen pengurusan risiko ini kita perlu lihat kepada tiga fasa yang utama. Fasa sebelum, bagaimana kita menyiapsiagakan semua fasiliti, semua agensi, semua komponen yang terlibat dalam menguruskan sebarang bencana, baik bencana dalam bentuk penyakit jangkitan, dalam bentuk bencana alam sekitar seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya. Ini merupakan aspek sebelum, kesiapsiagaan sebelum berlakunya sesuatu musibah atau bencana. Dan semasa inilah yang sekarang kita sedang lalui. Semasa kita mengharungi pertarungan dengan COVID-19 dan dalam masa yang sama juga kita juga diuji dengan banjir yang agak besar ya, bukan agak besar, dah memangnya besar ya. Jadi ini memerlukan tindakan yang kolektif, komprehensif dari semua pihak, baik daripada semua agensi yang bertanggungjawab, agensi kerajaan, swasta maupun NGO. Dan kita juga jangan lupa, ada satu fasa lagi yang kadang-kadang kita juga senang lupa, iaitu fasa selepas bencana ini. Ini yang juga perlu diberi perhatian yang serius ya. Kita tidak mahu ada berlaku jangkitan-jangkitan baru, kluster-kluster baru selepas daripada satu bencana. Jadi kita tidak putus-putus nanti rakyat kita tertekan dengan situasi ataupun dengan bencana, dengan tekanan-tekanan yang masalah yang melibatkan keselamatan, kesihatan, malahan nyawa mereka ini. Sudah tentu pada masa sekarang ini perkara yang paling utama ialah SAR, Search and Rescue, di mana kita cuba memberikan perlindungan, penyelamatan yang terbaik kepada semua penduduk ataupun semua mereka yang terkesan, baik dari segi COVID-19-nya dan juga banjirnya. Jadi pusat-pusat perpindahan juga, pusat-pusat perpindahan sementara juga perlu dilihat dari segi higiennya, kebersihannya, sanitasinya, dan mesti ada satu ruang di mana kita ada pusat pemindahan bagi mereka-mereka yang sedang dikuarantin. Sebab macam saya katakan tadi, kita tidak mahu, ini mungkin salah satu situasi yang baru, tetapi kita tidak boleh menjadikan dia sebagai satu alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa ataupun lambat serta leka untuk berbuat apa-apa. Najib. Mungkin doktor, dalam keadaan banjir besar seperti ini, banyaklah perkara yang boleh kita pelajari, khususnya bagaimana cara kita menguruskan kesihatan awam kita dalam keadaan bencana khususnya. Doktor sebutkan tadi bahawa perlulah kita fahami bagaimana untuk meletakkan mereka yang dikuarantin dan sebagainya. Ini penting, namun dalam kekangan keadaan semasa ini, apa yang setidaknya boleh kita lakukan segera untuk memastikan bahawa kalau mereka dikuarantin ini, bagaimana pengurusannya? Sepatutnya sudah pun difikirkan dan juga sudah pun ada caranya untuk kita uruskan pada ketika ini, kerana pada akhirnya pandemik ini sudah pun memasuki 2 tahun kita lalui. Okey, baik. Begini, ini yang kita cuba mempraktiskan apa yang tertulis di atas SOP kepada aktiviti-aktiviti tindakan ya, di mana kita merealisasikan apa jua metod ataupun prosedur yang telah kita bangunkan. Saya cukup yakin pihak-pihak tertentu seperti MKN, Kementerian Kesihatan sudah ada prosedur ataupun SOP-SOP-nya. Jadi inilah masanya untuk mereka mempraktiskan atau mempraktikkannya dalam bentuk tindakan. Kita tidak boleh lagi menyatakan bahawa kita tidak bersedia, kita masih lagi membangunkan, kita masih lagi merancang. Ini sepatutnya tidak berlaku sebab seperti mana yang Najib beritahu tadi, kita sudah berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 ini sekitar 2 tahun.
Dan apabila kita diuji dengan satu bencana alam sebegini, kita sepatutnya sudah lebih bersedia. Sebab saya cukup yakin episod banjir pun bukan adalah satu episod yang baru dalam negara kita. Episod banjir ini sudah kita lalui bertahun-tahun. Pada 2014 kita ada banjir yang amat besar di negeri Kelantan ya, yang hampir menenggelami separuh daripada negeri Kelantan ya. Jadi apa yang telah kita belajar daripada sana? Apa yang telah kita bangunkan dari kejadian tersebut ke atas kertas, kemudian kita translatekan dia dalam bentuk perkhidmatan, services, kita pulangkan balik kepada rakyat. Jadi saya cukup yakin kalau saya lihat di keadaan ini ya, saya rasa mungkin apa setidaknya untuk kita mengisytiharkan darurat untuk memastikan bahawa semua pihak itu tertumpu dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan isu banjir yang amat besar melanda semenanjung Malaysia sekarang ini. Saya cukup yakin 6 ini baru permulaan dan ianya bukannya maksimum ataupun climax kepada cuaca yang ada sekarang ini. Ianya akan lebih buruk di masa akan datang. Jadi saya cukup berharap kita akan lebih bersedia semua pihak menggunalah pendekatan kita kata menggunalah pendekatan pengurusan risiko yang cekap, risiko dari segi menguruskan keselamatan dan kesihatan semasa, sebelum, semasa dan selepas. Dari segi konsep pencegahan juga, kita dalam keadaan-keadaan pengurusan bencana, kita mesti mengutamakan konsep alap ataupun ALARA as low as reasonable practicability as ALARA ALARA ataupun setakat yang rendah kita mengurangkan risiko itu setakat yang rendah. Ada banyak-banyak risiko yang memang kita tidak boleh halang seperti risiko bencana alam sebegini. Jadi mungkin agak kecil bagi kita untuk menghalang sesuatu bencana alam seperti ini, tetapi kita kawallah sebaik mungkin dari aspek penyelamatan, bantuan, aspek recovery. Ini juga sangat penting. Kita tidak mahu selepas ini ada banyak lagi jangkitan-jangkitan atau penyakit-penyakit bawaan air seperti Najib katakan tadi. Kita tidak mahu tiba-tiba peningkatan juga dengan penyakit kolera nanti di Selangor, Pahang dan negeri-negeri yang terjejas dengan banjir ini. Ini juga perlu diberi perhatian. Bekalan-bekalan air. Kita tahu di Selangor memang isunya tinggi dengan bekalan air. Saya cukup yakin apabila situasi banjir ini juga akan memberi impak kepada sumber bekalan air mentah bagi negeri Selangor. Najib. Doktor, sudah pastilah untuk menjaga SOP dan juga memperbaiki cara kita membantu orang ramai ketika membantu itu agak sukar. Tapi di pusat pemindahan itu boleh kita laksanakan meskipun mungkin ramai dan sukar untuk kita susun. Namun bolehlah kita boleh buat ujian saringan saliva sebagai contoh untuk mengasingkan siapa yang bergejala, tidak bergejala, yang positif, tidak. Kerana kita tidak tahu status mereka pada ketika mereka tiba dan sebagainya. Ini juga penting untuk dilaksanakan. Bagaimanakah semua ini boleh dilaksanakan pada masa yang sama untuk memastikan bahawa bangsa-bangsa yang sudah lama mungkin terperangkap ini berada di atas bumbung yang lama dan kepenatan dan sebagainya ini dapat kita santuni dengan lebih baik lagi dalam kita menerapkan SOP ini pada pandangan doktor sendiri. Inilah juga salah satu aspek yang mungkin kita boleh terlepas pandang akibat kita punya frontliner yang selama ini yang kita semua faham setelah 2 tahun, hampir 2 tahun lebih ini berperang dengan isu COVID-19. Sekarang mereka juga menjadi frontliner apabila berlakunya sesuatu bencana seperti banjir ini. Saya rasa sudah sampai masanya untuk kita bertindak dengan cepat, tangkas dan menggunakan setakat apa yang kita perlu. Macam saya katakan tadi, kita walaupun tidak dapat mengawal 100%, tetapi kita kawallah sebaik mungkin yang kita mampu. Kita menggunakan konsep ALARA as low as reasonable achievable, yang mampu kita capai. Jadi pihak bomba, pihak APM, pihak mungkin juga boleh libatkan sekali dengan ATM sekali, mungkin boleh membantu kepakaran-kepakaran dalam pasukan tindakan kecemasan dalam bomba, APM, ATM ini. Saya cukup yakin mereka ini cukup terlatih dan cukup mampu untuk bertindak.
Cuma persoalannya di sini sejauh mana dan seberapa pantas kita boleh bertindak. Nyawa dan keselamatan rakyat perlu diberi keutamaan. Baik, itu persetujuan kita bersama. Semua orang individu pun akan bersetuju nyawa itu perlu diberikan keutamaan, nyawa rakyat itu dalam keadaan semasa. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah pada ketika ini. Baik, kita seterusnya nak bersama dengan rakan tugas kita Muhammad Muhammad, Wakil Ekstraordinari Kelantan yang bersedia pada ketika ini kerana tumpuan banjir bukan sahaja di Kuala Lumpur dan juga Selangor tapi juga di negeri-negeri pantai timur termasuk di Kelantan sendiri. Pada keadaan pada ketika ini, kalau kita lihat dengan visual Fandi pada ketika ini tidak ada hujan, dan bagaimana kalau boleh digambarkan situasinya pada hari ini? Terima kasih Najib. Di Kuala Lumpur, kita tahu situasi di Kuala Lumpur dan juga Selangor pada ketika ini begitu kritikal, di mana situasi tersebut sebenarnya pernah dialami oleh negeri Kelantan pada tahun 2014 sewaktu bah merah ataupun banjir kuning melanda negeri ini yang menyaksikan ribuan penduduk terjejas, ribuan rumah hanyut dan juga bangunan-bangunan kerajaan serta kenderaan tersadai akibat peningkatan air secara mendadak dan juga banjir lumpur yang melanda pada bah kuning 2014 itu. Jadi menyentuh mengenai Kelantan, tiada banyak yang berubah, namun trend peningkatan air sungai juga dilaporkan mendatar dan aliran sungai pada ketika ini di sebelah pendalaman Kelantan telah pun menuju ke kawasan sekitar Tanah Merah, Jeli dan juga Rantau Panjang. Dan setakat jam ini 6 sungai utama yang masih lagi mencatatkan bacaan paras bahaya, iaitu Sungai Jenuk di Tanah Merah, Sungai Kelantan di Tanah Merah, Sungai Kelantan di Kusia Tanah Merah, Sungai Kelantan di Kuala Kerai dan juga Sungai Golok di Rantau Panjang yang masih lagi mencatatkan bacaan paras bahaya. Dan pada ketika ini sejumlah 43 pusat pemindahan sementara telah pun dibuka, di mana sekitar lebih 3,850 orang mangsa banjir membabitkan 384 keluarga ditempatkan di 43 pusat pemindahan sementara. Dan untuk makluman juga, pada ketika ini beberapa jalan utama saya dimaklumkan telah pun tidak boleh dilalui, antaranya jalan menuju daripada Gua Musang menuju ke Kuala Lumpur, yang mana laluan di Jalan Mempaga dan juga di Ulu Gali Raup saya dimaklumkan pagi tadi tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Begitu juga Jalan Dabong, Jalan Jeli ke Dabong di Kampung Reka masih lagi ditutup kepada semua kenderaan kerana jalan tersebut di Kampung Reka itu dinaiki air sedalam 1.5 meter dan jarak yang dinaiki air itu sekitar 300 meter. Dan beberapa jalan lain seperti jalan alternatif, jalan kampung di sebelah Kuala Kerai, Macan dan juga Tanah Merah juga dilaporkan ditutup kepada kenderaan kerana berlakunya limpahan air sungai di kawasan atas jalan tersebut. Dan pada ketika ini, walaupun cuaca kadang-kala hujan namun tidak begitu lebat, penduduk khususnya di kawasan Tanah Merah, di kawasan Rantau Panjang, mereka diminta bersiap sedia kerana pagi tadi terbaru dua pusat pemindahan sementara telah pun dibuka di kawasan Rantau Panjang di Sekolah Kebangsaan Tok Deh dan sebuah lagi di kawasan berdekatan untuk menempatkan hampir 40 orang mangsa banjir dari sekitar Kampung Tok Deh di Rantau Panjang. Dan pada ketika ini mungkin aliran sungai daripada sebelah pendalaman Kelantan telah pun menuju masuk ke kawasan Tanah Merah dan juga Jeli. Dan pada ketika ini juga saya dilaporkan Gua Musang masih lagi teruk terjejas di kawasan Bandar Lama Gua Musang, begitu juga di kawasan Felda Ciku 7, di kawasan Limau Kasturi masih lagi orang kata digenangi air, namun trend airnya menurun di sebelah ulu ataupun di sebelah arah Tanah Merah dan juga Jeli. Saya kini boleh katakan apa yang dapat saya rumuskan apabila saya meninjau di sekitar Kuala Kerai, di sekitar kawasan luar daripada bandar, kita masih lagi menghadapi masalah komunikasi. Di mana semalam seharian saya sendiri ingin apabila membuat liputan di Kampung Cenulang dan juga di Kampung Bukit Sirih, Kuala Kerai,
untuk akses kepada internet dan juga untuk menghubungi pusat khidmat, untuk menghubungi agensi berkaitan ataupun sesiapa saja ianya agak sukar kerana talian komunikasi yang begitu lemah di kawasan luar daripada bandar Kota Baru. Ini yang seringkali dihadapi, ini yang seringkali cabaran yang terpaksa dihadapi oleh penduduk untuk dalam soal komunikasi, sama ada untuk meminta bantuan untuk mahukan bekalan makanan dan sebagainya. Dan saya kira perkara ini pernah disuarakan oleh penduduk ataupun mangsa banjir sebelum ini dan janji pihak kuasa untuk menangani masalah ini. Namun seperti biasa saya sendiri yang mengalaminya begitu sukar untuk kita akses komunikasi dan juga talian liputan internet di kawasan luar bandar. Apabila berlakunya situasi begini, ianya amat lemah talian internet itu, Najib. Okey, itu antara apa yang Fandi kongsikan, realiti dan juga keadaan semasa yang perlu kita fahami untuk kita memahami juga bagaimana aturan bantuan ini akan disampaikan termasuk negeri-negeri yang terjejas. Setakat ini 8 buah negeri termasuk negeri Kelantan sendiri. Terima kasih Mak Fandi Muhammad. Baik, untuk segmen jam ini kita akan berhenti di sini. Rakan setugas Afizi Azaman akan mengambil selepas ini. Namun terlebih dahulu, adakah kita akan bersama dengan Fazli Zaid Ali? Okey, ke Terengganu. Sebelum kita mengakhiri segmen pada jam ini, Fazli Zaid Ali ada juga perkembangan di Terengganu pada ketika ini. Fazli Zaid, kongsikanlah di Terengganu bagaimanakah keadaannya? Kerana pada awal pagi tadi kita melihat bahawa ramalan hujan masih lagi melanda di kawasan sana. Tapi realitinya bagaimana di Terengganu? Okey, baik. Terima kasih Najib di studio. Jumlah mangsa banjir di Terengganu yang memasuki hari ketiga ini menunjukkan sedikit peningkatan kepada 261 orang memangsa berbanding 248 mangsa yang dipindahkan pada petang semalam. Pertambahan 13 lagi mangsa itu berikutan sebuah kampung di kawasan Hulu Dungun telah dinaiki air pada malam tadi. Dan setakat ini Najib, hanya satu daerah di Terengganu ini iaitu di Dungun masih lagi terjejas. Melalui itu sebanyak 3 pusat pemindahan sementara telah dibuka bagi menempatkan kesemua mangsa. Di mana kesemua mangsa melibatkan 88 keluarga itu melibatkan penduduk di 3 buah kampung di daerah Dungun, khususnya di kawasan pendalaman di daerah Dungun ini Najib. Melalui itu seramai 177 mangsa melibatkan 64 keluarga masih ditempatkan di Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja. Manakala 21 keluarga yang melibatkan 71 mangsa pula dipindahkan ke Dewan Seberguna Kampung Syukur. Sementara itu, Dewan Orang Ramai Kampung Minda ini merupakan PPS terbaru yang dibuka pada jam 9.10 malam tadi Najib, di mana seramai 13 mangsa telah ditempatkan di PPS tersebut. Dan Najib, seperti yang kita tahu, ini merupakan fasa kedua banjir yang melanda Terengganu sejak Jumaat lalu, di mana ia telah menyebabkan 3 daerah di negeri Terengganu iaitu Setiu, Kemaman dan juga Dungun telah terjejas dengan menyaksikan lebih 60 mangsa telah dipindahkan pada Jumaat lepas. Bagaimanapun, banjir yang telah melanda daerah Setiu dan juga Kemaman telah pulih pada hari Jumaat dan juga Sabtu lalu pada semalam Najib. Namun, hujan lebat yang kembali melanda kawasan pendalaman di daerah Dungun sejak awal pagi semalam menyebabkan jumlah mangsa di daerah Dungun itu kembali meningkat secara mendadak Najib. Di mana pada 11 pagi semalam dilaporkan lebih 30 mangsa yang berada di pusat pemindahan banjir. Namun pada 11 petang ianya menunjukkan peningkatan mendadak kepada lebih 200 orang mangsa telah berada di pusat pemindahan sementara. Dan ketika ini juga Najib, hujan lebat masih lagi melanda di beberapa kawasan di negeri Terengganu ini Najib. Okey, sudah pasti keadaan semasa itu hujan lebat itu akan membawa taburan hujan yang lebih lebat ini dan juga membawa mungkin keadaan yang mungkin bertambah buruk dan sebagainya. Sudah pasti sedikit saja Fazli Zaid, adakah pihak-pihak berkuasa badan-badan penyelamat ini ada menerangkan dan juga berkongsi dengan Fazli Zaid sendiri bagaimanakah usaha mencari dan juga menyelamat SAR yang akan dijalankan pada sepanjang hari ini untuk membantu mangsa-mangsa yang terperangkap mungkin dan sebagainya? Keadaan banjir di Terengganu saya boleh katakan ketika ini tidaklah seteruk ataupun seburuk di beberapa negeri yang lain lagi. Bagaimanapun pihak berkuasa ini sentiasa bersiap sedia di mana jika di Hulu Dungun ini kita tahu ianya di kawasan pedalaman dan di mana line internet tiada dan agak susah untuk mereka melakukan penyelamat dan hanya talian telefon sahaja dapat berfungsi. Itu pun bukan semua talian telefon dapat berfungsi dengan baik Najib. Bagaimanapun mereka sentiasa mencari alternatif dengan
menggunakan radio amasuk dan sebagainya bagi melakukan operasi-operasi penyelamat. Dan setengah penyelamat ini juga telah berada di kawasan-kawasan pemindahan dan sekiranya menerima maklumat mereka akan terus melakukan operasi khususnya di kawasan banjir yang ketika ini hanya boleh dikatakan tertumpu pada daerah Dungun lagi. Baik, terima kasih Fazlizai Ali membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa. Seluruh wartawan kami di seluruh negara akan membawakan perkembangan terkini situasi banjir yang melanda 8 buah negeri di Malaysia pada ketika ini. Untuk segmen kali ini kita berakhir di sini. Sudah pasti kita mengharapkan dan kita mendoakan kesejahteraan semua mangsa-mangsa yang terlibat, bukan sahaja mangsa yang terperangkap pada ketika ini, malah pihak-pihak berkuasa, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga yang akan menghulurkan bantuan ini. Kita doakan kesejahteraan dan keselamatan mereka dan juga kelancaran proses penyelamat tersebut. Di esrawani.com kami bawakan perkembangan terkini banjir Malaysia, angka terkini dan memahami situasi banjir terkini dari masa ke masa sepanjang hari sehinggalah kita melihat kepada keadaan yang lebih reda di Malaysia. Sekian saja saya Najib Arif. Selepas ini bersama mendengarkan Tugas Hafizia Zaman dan juga Gigi Ahmad selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.